Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita menggunakan kitab Bulughul Maram, ya, dan Ustaz ada buat perubahan sikit, ya. Malam ni kita tengok muka surat 221. 221 di bawah tajuk solat musafir dan solat orang sakit. Ya, jadi Ustaz rasa tajuk ni lebih relevan lah dengan keadaan kita sekarang. Ya. Jadi solat musafir, ya, sebab dah mula orang nak musafir, dan solat orang sakit, ya, sebab sebahagian daripada kita, ya, ada yang uji dengan sakit, maka macam mana, ya, cara pelaksanaan solat bagi orang sakit, ya, boleh tak duduk, ya, boleh tak sembahyang atas kerusi ataupun boleh tak sembahyang berbaring dan sebagainya, tu kita akan bincang lah, ya. Okey, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang dah ada kitab, sila buka muka surat 221. Ya, 221. Bersedia, ya? Solat musafir dan orang sakit, ya. Jadi mungkin lain, kalau ada yang pakai kitab cetakan lain, mungkin tajuk dia sedikit berbeza, tetapi ya, tajuk secara umum solat musafir, solat safar. Ya, solat safar ataupun solat musafir. Orang Melayu panggil solat musafir. Orang Arab panggil solatus safar. Ya, dan solat orang sakit, ya, solatul marid. Marid mana orang yang sakit. Jumpa, ya? Okey. Jadi kalau jumpa, kita mula baca. Jadi tuan-tuan yang baru join, ya, kita tidak sambung bab azan malam ni. Sebab azan tu, ya, kita ada sebut sedikit dalam perbincangan sirah nabawiyah, ya. Jadi saya rasa yang lebih relevan buat masa ni ialah solat orang sakit dan juga solat musafir. Kita mula dengan solat musafir. Hadis yang ke-452. Ya, 452, mari sama-sama kita tengok. Tuan-tuan tengok teks Arabnya dulu, jangan tengok terjemahan. An Aisyata, ya, muka surat 221. Jangan tengok terjemahan, tuan-tuan. Jangan biasakan, jangan manjakan diri kita. Ya, belum apa-apa dah tengok terjemahan, nanti dulu. Ya, kita cuba tengok teks Arab, lepas tu nanti baru kita tengok terjemahan, ya, kalau perlu. Kalau tidak, tuan-tuan terjemahkan mengikut terjemahan yang saya bagi. Boleh, ya? Auzubillah minasyaitonirrajim. An, daripada. Aisyata, Aisyah. Aisyah yang dimaksudkan Aisyah binti Abi Bakar. Maknanya ini isteri Nabi yang ketiga. Ya, qalat, ya, beliau telah berkata, kata Aisyah. Bukan Nabi cakap tau. Ini Aisyah cakap. Ya, tetapi cakap Aisyah tu berdasar kepada apa yang dia observe. Ya, dia punya observation, ya, personal observation. Sebab beliau, ya, kita tahu apa ni, sudah memeluk Islam sejak daripada Mekah, dan walaupun belum tinggal serumah dengan Nabi masa di Mekah, tetapi beliau selalu didatangi oleh Nabi, ya. Maksudnya di rumah ayah dia lah. Nabi selalu datang, Nabi selalu berbincang dengan Abu Bakar, ya. Dan ada majlis-majlis tertentu Aisyah pun hadir juga. Jadi kata Aisyah, awalu, ya, yang pertama, awal ni yang pertama, yang awal, ma furidat as-salah, ya, rakaatani. Jadi kata Aisyah, masa mula-mula solat difardukan, masa di Mekah, solat itu rakaatani, 2 rakaat saja. Tuan-tuan, ya, catat dalam nota tuan-tuan, solat asalnya semua 2 rakaat. Semua. Subuh 2 rakaat, Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat, Maghrib 2, Isyak 2, semua 2. Tu asal-asalnya. Seperti mana tuan-tuan tahu, ya, dalam dalam syariat Nabi Allah Ibrahim sama juga, ya. Syariat Nabi Ibrahim juga, ya. Dia punya solat 2 waktu dan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, ya, sebelum daripada terbit matahari macam subuh, 2 rakaat lagi selepas tenggelam matahari macam maghrib. Tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, waktunya 2 tu. Dan dalam peristiwa Isra' Mi'raj diwajibkan, ya, yang 5 waktu.
Tetapi semua 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah. Ya. Kemudian fa'ukhirat solatu, fa'ukhirat, maka ditetapkan solatu safar. Maksudnya masa solat musafir tetap 2. Ya, solat musafir tetap 2. Maknanya kita tidak solat zuhur 4 rakaat, kita qasarkan dia. Ya. Maghrib dengan subuh yang tak boleh dikosarkan. Ya, dia 3 dan 2 rakaat. Kemudian ya, apa lagi ya? Wa utimat salatul hadar, ya, dan disempurnakan, dicukupkan maksudnya. Bukan sempurna ni, ya, tukar. Terjemahan tu bukan disempurnakan tapi dicukupkan. Ya, wa utimat, dicukupkan salatul hadar. Salatul hadar ialah solat orang yang tidak bermusafir. Jadi kalau orang yang bermusafir kita panggil musafir. Kalau orang yang tidak bermusafir kita panggil, ya, orang tu muqim. Mim, qaf, ya, mim. Muqim. Ya, jadi bezakanlah. Musafir yang bermusafir. Muqim orang yang tak bermusafir. Mana dia duduk di kampung dia. Dia duduk di taman dia. Macam kita sekarang. Ya, kita bukan musafir. Kita bermukim. Jadi itu 2 beza. Yang pertama kita namakan solatul safar. Tuan-tuan boleh bulatkan. Yang kedua solatul hadar. Hadar bagi orang yang tidak bermusafir. Hadis ini muttafaqun alaihi. Maknanya hadis ini dia bersetujui oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Seperti mana ada di bawah tu perawi dia. Ya, Bukhari itu ada al depan. Dalam kitab ni dia tak letak al, banyak dia tertinggal, ya. Jadi tambah Al-Bukhari. Itu adalah gelaran dia, bukan nama dia. Ya. Dan Muslim, Muslim tak ada al sebab Muslim tu memang nama dia. Al-Bukhari kita tahulah al, ya. Itu gelaran. Kerana Imam Al-Bukhari berasal daripada Bukhara di Uzbekistan. Maka beliau digelar dengan Al-Bukhari, orang yang berasal daripada Bukhara. Ya, Bukhara di Afghanistan, di Uzbekistan. Islam dah sampai ke sana. Okey, ya. Istilah apa ni hadisnya kita panggil muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi maknanya agreed upon, dipersetujui by Al-Bukhari dan Muslim. Kalau hadis tu Al-Bukhari pun riwayat, Muslim pun riwayat, maka hadis tu dipanggil sebagai muttafaqun alaihi. Ya, tolong dicatatlah. Muttafaqun alaihi, in bracket Al-Bukhari dan Muslim. Boleh, ya. Jadi oleh kerana hadis ni duduk dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Muslim, maka darjatnya memang sahih lah, autentik. Ya, autentik tu makna sahih lah. Maksudnya solat musafir dan solat mukim, ya, mukim mana orang yang bermukim, yang tidak musafir, itu adalah berbeza, ya. Yakni musafir solat yang asalnya, ya, apa ni kita kata apa, solat yang tadinya 4 rakaat cukup dikerjakan 2 rakaat. Sebab orang yang mukim memang 4, dia tak boleh qasar. Ya, walaupun dia sakit, dia tidak boleh mengqasar solat. Qasar hanya untuk musafir saja. Ya. Kalau kita sakit tak boleh nak bangun, ya, nak sembahyang duduk ke ataupun susah nak ambil wuduk dan sebagainya, kita boleh jamak, ya, kalau sakit. Ini mengikut Imam An-Nawawi, ya, fatwa Imam Nawawi. Imam Syafi'i tak boleh jamak, ya. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i yang telah direvise, ya, oleh Al-Imam An-Nawawi yang hidup, ya, 400 tahun selepas Imam Syafi'i, jadi boleh, ya, mengqasar solat bagi orang sakit, orang yang di hospital contoh kan, ya, orang yang dia tak ada siapa nak tolong ambil wuduk, jadi dia hanya boleh ambil wuduk sekali saja masa anak dia datang, ya, lunch time, jadi dia boleh ziarah. Jadi masa lunch time tu anak dia tolong ambilkan wuduk dan dia solat jamak antara zuhur dan asar, tetapi tetap solat tamam, 4 rakaat, tak boleh qasar. Jamak boleh, qasar tak boleh. Ya, kerana qasar hanya untuk musafir sahaja. Ya. Jadi solat yang asalnya 4 rakaat cukup dikerjakan 2 rakaat kalau musafir. Sedangkan untuk solat orang bermukim, mukim tu M-U-Q, ya, bukan K tu. M-U-Q-I-M. Ya, M-U-Q-I-M. M-U-Q-I-M, bermukim. Jadi solat orang yang bermukim, ya, tetap sebagaimana biasa, yakni solat tamam, ya, 4 rakaat. Dari segi hukum, mengqasar solat pada waktu musafir adalah sunnah muakkadah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan musafir, ya,
Jangan buat 4, buat 2. Ya, itu hadiah daripada Allah. Jadi bila orang bagi hadiah kita terima. Ya, jangan kita apa kita panggil ya, jangan kita anggap benda tu sebagai tak penting ataupun nak buat-buat tak buat tak ya. Dia adalah sunnah muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Okey, selesai hadis yang pertama. Ada apa-apa soalan sebagai mukadimah? Ada apa-apa? Silakan. Tak ada ya. Kalau tak ada, sambung di bawah 453. Ya, muka surat 222 bagi yang baru sampai, ya, baru join. Walil Bukhari, dan hadis ya disambung oleh Imam Al-Bukhari. Summa hajara, kemudian Nabi pun berhijrah. Jadi makna hadis tadi tu ya, cerita yang hukum asal sembahyang 2 rakaat tu masa di Mekah lah. Ya, ada 3 tahun lah daripada Isra' dan Mi'raj. Ya, tuan-tuan kena tahu sirah lah. Tuan-tuan kena catat ya. Isra' Mi'raj berlaku tahun yang ke 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Nabi dapat wahyu kan. Wahyu yang turun mula-mula tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Lepas tu surah Al-Muddassir ya, kita dah tadabbur dalam slot tadabbur Al-Quran ya. 2 minggu lepas kan. Jadi kita dah tadabbur. Jadi dia punya cerita ialah Isra' Mi'raj ya, berlaku 3 tahun sebelum hijrah. Jadi Isra' Mi'raj saya sebut sebab apa? Sebab masa Isra' Mi'raj lah Allah fardukan 5 waktu solat. Tapi ya, pada malam tersebut tidak diberitahu solat Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak ni berapa rakaat. Siapa yang bagi tahu? Jibril lah. Ya, Jibril datang bagi tahu Nabi semua solat 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Kemudian sampailah hijrah. Bila hijrah ya, maka dalam riwayat Imam Al-Bukhari summa hajara, kemudian Nabi berhijrah, fa furidat arba'an, maka difardukan 4 rakaat. Maknanya selepas hijrah ya, hijrah barulah sembahyang tu jadi 4 rakaat. Sebelum hijrah masa di Mekah masih lagi 2. Ya, jangan silap ya. Jadi kalau orang tanya kita asal solat berapa rakaat? 2, bukan 4. Kemudian baru jadi 4 ya. Jadi yang 2 ada tak? Ada ya, solat musafir. Yang 2 ada tak? Solat subuh ya. Yang lain 4 melainkan maghrib. Kemudian wa ukhirrat solatus safar, dikekalkan ya, ditetapkan solat safar, maknanya 2 alal awal ya. Jadi awal-awal semua 2 solat bagi orang musafir kekal 2, solat bagi orang bermukim ya menjadi 4. Ada tambahan. Riwayat Al-Bukhari, hadisnya sahih. Selesai ya, 2 hadis dah selesai. Kemudian ditambah oleh Imam Ahmad. Zada Ahmad ya, hadis 454. Zada makna telah menambah. Itu past tense tu ya, zada. 3 huruf terakhir fathah. Ya, tu knowledge tu kita dapat daripada kelas Quranic Arabik. Jadi tuan-tuan campurkan. Kelas sirah, campur tadabbur, campur bulughul maram ya, campur kelas akhlak, campur Quranic Arabik, baru tuan-tuan dapat is a blend of all knowledge. Ya, barulah kita campur kan. Baru dapat tuan-tuan ya. Zada Ahmad, Imam Ahmad telah menambah dalam kitab dia. Kalau Al-Bukhari, nama kitab dia Sahih Al-Bukhari. Muslim, Sahih Muslim. Tapi kalau Imam Ahmad, bukan kitab Sahih. Nama kitab dia Musnad Imam Ahmad. Ya, kitab Musnad, M-U-S-N-A-D, Musnad. Musnad Ahmad ya. Jadi kitab Musnad Ahmad adalah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad. Ahmad ni Ahmad mana ni? Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya. Ahmad bin Hanbal ni orang Baghdad, orang Iraq. Ya, Imam Al-Bukhari orang Uzbek. Imam Muslim orang Iran. Ya, ni wilayah dia. Mazhab semua mazhab Sunni. Ahli Sunnah wal Jamaah, tak ada Syiah tuan-tuan. Ya, Syiah ni baru je ya, kemudian. Yang dulu-dulu bukan ya. Okey. Jadi apa ni? Apa kita panggil ya? Dia punya tambahan apa dia? Illal maghrib. Ya, jadi yang 4 rakaat tu Zuhur, Asar dan Isyak, subuh kekal 2, melainkan al-maghrib, melainkan maghrib ya. Fa innaha, maka sesungguhnya maghrib itu adalah witrun nahar. Maghrib itu adalah solat witir bagi waktu siang. Ya, maknanya solat maghrib tu belum malam lagi. Maghrib belum malam.
Kerana malam ketika hilang mega merah, kita dah belajar dah. Ya, beberapa minggu kita ulang-ulang. Mega merah, ya. Mega merah tu di kaki langit pada waktu maghrib. Ya, belum gelap lagi. Gelap aja mana hilang mega merah, maknanya berakhir waktu maghrib. Kalau sembahyang maghrib juga, ya, maknanya kita sudah berada di luar waktu, berdosa. Ya, sembahyang sah tapi berdosa. Sebab luar waktu, solat mesti kena solat, ya. Mana boleh tak solat. Ya, tapi kita dianggap bersolat di luar waktu. Jadi orang yang solat di luar waktu termasuk orang yang melewat-lewatkan solat. Melewat-lewatkan solat tu adalah suatu perkara yang dilarang, tak boleh, ya. Berdosa dia. Sembahyang sah, tetap sah, ya. Tapi berdosa kerana di luar waktu. Okey, jadi sembahyang maghrib, ya. Dalam hadis ini, riwayat Imam Ahmad ni, hadis ni pun hadis yang sahih, ya. Walaupun Imam Ahmad, tapi hadis tu sahih. Ya, bukan sahih itu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim saja. Ada belonggok lagi yang sahih, kitab-kitab lain. Cuma nama kitab Imam Ahmad ni kitab musnad. Bukan tak ada hadis sahih, ada juga. Ya, tetapi ya, dia punya pendekatan Imam Ahmad, dia kumpulkan hadis tu ikut perawi dia. Ya, kalau hadis Abu Bakar aje. Kalau Omar saja. Dia susun, ya. Kalau Aisyah saja. Kalau Abu Hurairah saja. Tapi kalau Sahih Bukhari dan Muslim, dia tak susun ikut pada perawi dia. Ya, dia susun ikut bab dalam fiqh, ya, bab solat, bab puasa. Ni macam ni kita belajar ni. Ya, ini Ibnu Hajar, ya, yang kumpulkan. Jadi dia ikut bab azan, bab puasa sunat, ya, bab solat musafir, bab solat orang sakit. Jadi dia ikut bab. Jadi senang kita nak cari. Pasal dia ikut bab. Ya, according to apa kita panggil, ya. Chapter dia tu disusun ikut bab dalam fiqh. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal dia susun ikut perawi hadis. Jadi kalau kita nak tahu hadis tentang solat, susahlah sikit. Pasal cara, ya, dia capture hadis tu ialah melalui perawi. Apa dia perawi? Perawi makna orang yang meriwayatkan hadis tu, para sahabat lah. Ya, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ya. Abu Hurairah, Abdul Rahman bin Auf, ya, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan semualah. Ya, ada beratus ribu para sahabat ni, ya. Dia ikut pada dia punya perawi tadi. Okey, ya. Kemudian solat maghrib itu adalah solat maghrib tu, ya, disebut dalam hadis ni merupakan witrul nahar. Solat witir. Sebab itulah dia 3 rakaat. Pasal witir mesti ganjil. Kalau solat yang kita buat tu tak ganjil, tak boleh panggil witir. Ya, macam kita solat malam kan, 2 rakaat. Solat tu solat tahajud, betul lah. Tapi dia bukan solat witir. Witir dia mesti ganjil 1 rakaat ataupun 3, ya, dengan 1 salam, ataupun 5, 7, ya, sampailah 11, maksimum 11 lah. Ya, boleh buat 1 salam, boleh. Ya, orang Melayu dia buat 2 campur 1, ya, tapi yang afdalnya 3 rakaat. Terus 5 rakaat, ya. Tak ada tahiyat awal. Yang ada ialah tahiyat akhir saja di hujung. Ya, itu cerita dia. Untuk solat maghrib dan subuh tidak ada qasar memang. Mengqasar solat maghrib dan solat subuh adalah haram. Kalau buat juga diqasarkannya adalah haram hukum dia. Okey, ya. Selesailah tuan-tuan. Dia punya apa kita panggil, ya, dia punya cerita dia, ya. Cuma di hujung ada tambah lagi maghrib tu adalah witir untuk siang, ya. Wa illa subuh, dan juga subuh pun tak ada qasar. Fa innaha, kerana sungguhnya solat subuh itu tutawwalu, dipanjangkan di dalam solat itu al-qiraah, bacaannya. Kita dah sebut dulu kan, ya. Ingat tak lagi Nabi baca berapa ayat, ya, dalam solat subuh, ya. Kak Kalsum, ada berapa ayat Nabi baca dalam solat subuh? Berapa ayat? Tak ingat Ustaz. 100 Ustaz. 100 Ustaz. Antara 60 hingga 90 ayat. Macam mana? 60? 100 Ustaz. 100. Mana ada? Antara 60 hingga 90 ayat. 60 hingga 90, ya, kurang tepat. 60 hingga 100. Tuan-tuan tak ulang kaji, ya. 60 hingga 100. Tadi Ustaz dah cakap tadi 100. Kita dah cakap 60 hingga 100 tadi dah. Tak dengar, ya. Dia punya wifi tak bagus, connection tak dengar.
60 hingga 100. 100. 60 hingga 100. Ya. Jadi jawapan dia 60 hingga 100. Kita dah bincang dulu. Hadis yang kedua kan, dah bincang lah. Ya, tuan-tuan balik kepada tu. Ya, tuan-tuan bacalah sikit sebelum masuk kelas. Ya, supaya kita ada, sebab perbincangan hadis ni dia komprehensif. Maknanya apa yang tuan-tuan dah belajar tu kita akan bawa. Ya, macam tadilah. Kalau tuan-tuan tak tahu, ya, tuan-tuan kata, oh sembahyang subuh ni, ya, fa innaha tutawwalu fiha, dipanjangkan bacaannya. Dipanjangkan bacaan apa? Fatihah dipanjangkan ke? Takkanlah Fatihah dipanjangkan. Fatihah 7 ayat. Ya, maknanya surahnya dipanjangkan. Tapi berapa panjang? Ya, 60 hingga 70. Ya, Nabi disebut wakana yaqra'u. Ya. Ustaz, minta maaf Ustaz, sorry. Sebelum Ustaz pergi jauh lagi, saya nak tanya yang pasal solat jamak kasar tadi, saya tak faham. Bila untuk orang yang sakit tu dia boleh solat 2 waktu dalam satu masa tu kan? Tapi rakaat tetap sama 4-4, contoh buat Zuhur dengan Asar lah kan. Yang tu kita panggil apa Ustaz? Solat yang tu? Jamak juga? Jamak saja. Jamak sahaja. Tak boleh, bukan kasar kan? Okey. Bukan. Okay, terima kasih Ustaz. Ya. Sebab apa dia tak boleh kasar? Assalamualaikum Ustaz. Apa? Ya, Waalaikumsalam. Betul lah. Okey, dia bukan musafir. Nak tanya, Maghrib kita belum kira malam lagi. Tapi katakan macam lepas Maghrib kita dah kira malam macam Khamis kan. Lepas Maghrib dah kira malam Jumaat. Dah kira Jumaat dah. Macam mana tu Ustaz? Hari baru tapi belum malam. Oh, hari je baru. Hari memang masuk hari baru lah. Ya, bila tenggelam je matahari hari Khamis, maknanya tenggelam matahari hari Rabu dah masuk malam Jumaat lah. Tenggelam matahari hari Khamis, ya dah masuk tenggelam matahari hari Rabu dah masuk malam Khamis. Tenggelam matahari hari Khamis petang tu lepas asar masuk hari Jumaat, betul. Ya, hari yang baru, betul. Tetapi dia belum malam lagi. Ya, belum malam. Ya, sebab malam itu bermula daripada Isyak. Solat Isyak tu solat malam. Solat Maghrib belum. Sebab tu dia panggil solatlah di 2 hujung siang. Ya, dalam surah Hud. Surah Hud ayat yang ke-114. Kita dah banyak kali baca, Ustaz ulang saja. Surah Hud, surah yang ke-11, tuan-tuan boleh catat. Ya, ayat 114. Allah kata aqimis solah, ya, li tarafain nahar. Ya, aqimis solah tarafain nahar. Wa aqimis solah tarafain nahar. Solatlah, dirikanlah 2 solat fardu, ya, di 2 hujung siang ni. Hujung siang yang pertama ialah subuh, ya, sebab subuh tu siang, bukan malam. Ya, subuh tu walaupun gelap tapi dia bukan malam. Maghrib, ya, walaupun apa kita panggil, ya, dia masuk hari baru tetapi dia belum malam. Sebab itu solat Maghrib dipanggil solat witir siang. Pasal dia siang lagi. Dia masih siang. Ya, kita tak boleh panggil malam lagi. Ya. Jadi itu dari segi apa? Dari segi hari sudah hari baru. Tetapi dia belum malam lagi. Ya, itu je beza dia. Okey, ada lain silakan. Kalau tak faham, saya ulang. Yang kalau yang orang sakit yang kata boleh jamakkan solat tu, yang menjaga pun boleh jamak tak Ustaz? Kalau yang menjaga tu tak boleh tinggalkan orang sakit. Yang menjaga tak boleh lah, kecuali ada keperluan. Sebab yang dia boleh jamak tadi pasal dia nak ambil uduk payah. Ya, Ustaz sebut tadi kan. Sebab tu cuba tengok waktu ziarah orang sakit. Kalau kat hospital waktu ziarah pukul berapa Kak Mariatun? 12 kot. 12 ke 2 kot. 12 pukul 2. 12 pukul 2 tu waktu apa? Waktu Zuhur. Ya, jadi lunch time anak dia datang pukul 1 kan. 1 sampai 2. Jadi waktu tu dia ambilkan wuduk untuk mak dia atau bapa dia. Kemudian ya, mak dan bapa dia boleh jamak Zuhur dan Asar 4 rakaat. Ya, sebab nanti waktu Asar dah, bila anak dia lepas kerja pukul 5 dah tak boleh datang ziarah dah. Ya, jadi maknanya okeylah tu, ya. Sebab Allah Maha bijaksana, Allah tahu. Ya. Jadi sebab tu bagi orang yang sakit. Tapi bagi orang yang tak sakit, contoh yang jaga kan, macam apa, jururawat yang jaga, doktor yang jaga, boleh tak jamak? Kalau ada keperluan boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa normal, walaupun dia jaga betul, ya, tapi boleh tak? Ya, jawapannya tak boleh. Pasal dia tak ada sebab. Apa sebab dia?
Macam orang sakit ada sebab dia sakit. Ya, tapi kalau orang jaga orang sakit, ya, dia macam mana? Ya, melainkan kita kata memang tak boleh lepa. Maknanya dia pegang alat ke apa, ya, maknanya dia kena sentiasa. Tu mungkinlah, tapi macam tu ke situasinya? Mungkin tak kan. Dia boleh bergilir dengan orang lain. Ya, boleh bergilir. Ya, ada jururawat lain pula yang ganti dia masa dia pergi solat. Kalau macam tu tak boleh. Tak boleh apa? Dia tidak dapat rukhsah. Kerana ada orang lain boleh ganti dia tolong jaga. Tapi orang sakit tak boleh. Dia tak boleh pas sakit dia kat orang lain. Ya. Ada lain? Silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama. Ada soalan lain? Ada apa? Jadi Ustaz clearkan sekali lagi. Solat maghrib itu dipanggil solat di hujung siang. Ya, permulaan siang adalah subuh. Sebab itu sebelum subuh, tahajud itu masih malam. Ya, masih boleh makan sahur. Masuk je waktu subuh, sudah siang. Tapi matahari belum terbit. Siang bukan mesti matahari terbit. Ya, siang tu ialah apabila malam berakhir. Datanglah siang. Ya, dan siang itu bermula daripada subuh. Dipanggil hujung siang. Ya, tarafain nahar dipanggil. Kemudian berakhir siang itu ialah apabila berakhirnya waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu hujung siang, ya, dan ia merupakan witir bagi siang. Ni hadis ni jelas, ya. Hadis Imam Ahmad. Bilakah solat malam? Solat malam bermula Isyak. Ya, tapi dia solat malam yang fardu. Bilakah solat sunat malam bermula? Ya, setelah selesai solat fardu Isyak. Nama dia Ba'diyah Isyak. Ba'diyah Isyak itu adalah permulaan solat sunat malam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah solat Isyak, kemudian buat Ba'diyah Isyak, ya, sebelum tidur solat witir, ya, 1 rakaat minimum atau 3. Maknanya kalau malam itu tidak bangun, tuan-tuan dan puan-puan sudah dicatat sebagai orang yang mengerjakan solat sunat malam. Sudah. Tahajud tak dapatlah. Ya, sebab tahajud kena bangun malam pula. Tapi kalau tak bangunlah kata kerana letih dan sebagainya, masih dicatat sebagai orang yang solat malam. Nampak tak tuan-tuan betapa indahnya Islam? Ya, betapa Allah buat, ya, banyak kelebihan, banyak apa kita panggil, ya, kelonggaran kepada orang yang beribadah. Okey, lain ada apa? Haji Mak Syah ada soalan? Tak ada, ya. Okey, boleh faham. Jadi kalau orang tanya kita bilakah malam, ya. Solat malam tadi Wabi Ba'diyah Isyak dan witir. Sebelum tidur. Ya. Ba'diyah, ya. Ya. Okey. Jadi kalau apa kita panggil, sebab apa Ustaz tak sebut qabliyah? Sebab qabliyah tidak muakkadah. Ya, solat sunat yang muakkadah ialah Ba'diyah Isyak, bukan qabliyah. Nak buat tak salah, tapi dia tidak dituntut. Yang dituntut sangat-sangat ialah Ba'diyah Isyak. Sebab tu Ustaz fokus pada Ba'diyah Isyak sebagai solat sunat permulaan malam. Ya, solat sunat, ya. Kalau solat fardu, solat Isyak lah. Solat Ba'diyah tu adalah solat sunat malam. Dia panggil solatul lail. Solatul lail, ya. Kalau bulan Ramadan, solat tarawih. Solat tarawih tu solat malam. Ya, dan tak perlu tidur dulu. Ya, tak perlu tidur. Dan boleh selesai sampai witir. Ya, lepas habis witir baru kita tidur. Kalau kita bangun malam tu dipanggil tahajud. Dia solat malam juga, tapi solat malam kategori tahajud. Sebelum tidur dia bukan tahajud, dia solat malam sahaja. Jadi solat malam ada 2. Solat malam sebelum tidur dan solat malam selepas bangun daripada tidur. Yang bangun daripada tidur itulah yang dipanggil tahajud. Bila berakhir? Apabila masuk waktu subuh. Jadi kita kena buat witir tak 2 kali? Tak. Witir sekali saja. Kalau dah buat witir sebelum tidur malam, maka bangun malam tahajud sahaja, tak perlu witir. Tetapi yang afdal tak buat witir sebelum tidur. Ya, seperti Saidina Umar. Umar tak buat witir sebelum tidur. Yang buat witir sebelum tidur Abu Bakar. Jadi yang mana nak ikut? Dua-dua boleh. Sebab Nabi puji dua-dua. Nabi puji Abu Bakar, ya, kerana kebimbangan dia, takut-takut, dia berhati-hati, takut tak terbangun malam. Bukan dia tak bangun, takut tak bangun. Tetapi bagi Umar, ya, kerana kesungguhan dia, keazaman dia, ya, bangun malam dan dia tutup tahajud dia dengan witir. Dan witir mesti ganjil. Ya, witir mesti ganjil. Sebab itu solat maghrib dipanggil solat witir bagi siang, hujung siang. Kerana dia adalah solat yang 3 rakaat. Ya,
Cuma beza witir dengan witir 3 rakaat dengan maghrib 3 rakaat. Maghrib sebab dia fardu, dia ada tasyahud awal. Ya, witir dia tak ada tasyahud awal, dia 3 rakaat terus. Niat 3 rakaat. Tak ada tasyahud awal, terus tahiyat akhir saja. Ya, tasyahud akhir. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ada? Tak ada? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, kita tengok hadis 455. Ustaz laju sangat ke? Laju ke? Okey ke macam mana? Datuk Azizul, laju ke? Okey Ustaz. Okey Ustaz, okey. Okey ya. Okey, terus. Hadis 455. Aisyah lagi. Ya. Sebab Aisyah ni dia isteri Nabi. Jadi dan dia adalah antara isteri yang awal. Ya, antara yang awal, ya. Dia kalah sikit dengan Saudah saja. Saudah kahwin dengan Nabi 3 tahun sebelum hijrah, ya. Aisyah setahun sebelum hijrah. Jadi dia kalah 2 tahun, dia lambat 2 tahun. Tapi banding dengan isteri-isteri lain, ya, dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah, Maimunah, semua, ya. Semua tu lagi lambat. Aisyah antara yang awal. Ya, sebab itu dia lagi lama bersama dengan Nabi. Dan selalu ketika musafir, ya, Aisyah yang selalu follow. Pasal dia tidak ada, bukan maknanya Nabi favor dia tak, tapi sebab bila undi naik nama dia. Ya, dan lebih-lebih lagi dia tak ada anak kecil. Dia tidak perlu menyusukan anak. Ya, macam Ummu Salamah ada anak kecil. Ya, jadi macam kita kata siapa, ya, isteri-isteri yang lain lah, ya, ada anak-anak yang lain. Tapi Aisyah tak. Jadi Aisyah, ya, cuma Aisyah bukan ikut semua. Ya, bukan sentiasa Nabi musafir dia ikut, tak. Ya, ada isteri lain juga yang dibawa. Salamah kadang pergi, Hafsah, ya, Maimunah dan sebagainya. Jadi hadis ni riwayat Imam Ad-Daraqutni. Hadis ni ada masalah, tuan-tuan. Hadis ini ada masalah. Jadi dengar betul-betul, ya. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh tanya. Daripada Aisyah anna Nabi SAW kana, ya. Jadi Nabi ini diceritakan yaksuru fis safar. Nabi qasa solat safar wa yutimmu, dan Nabi menyempurnakan. Perkataan wa yutimmu itulah bermasalah dia. Ya, itu masalah dia, ya. Wa yasumu, Nabi berpuasa, wa yuftir, dan Nabi berbuka. Kalau Nabi berjalan musafir, ya, Nabi biasanya berpuasa. Ramadan Nabi puasa tetap walaupun musafir. Ya. Tetapi kalau ada keperluan Nabi akan berbuka. Pernah Nabi berbuka dalam perjalanan menuju ke Mekah. Ya, sewaktu nak buka Mekah, Fatahu Mekah. Buka Mekah tu tahun yang ke-8 Hijrah, masa tu bulan Ramadan. Nabi musafir daripada Madinah ke Mekah, ya, minimum perjalanan 8 hari dengan unta. Dalam perjalanan ada sahabat yang jatuh daripada unta kerana terlalu letih. Ya, dan Nabi, ya, kata bahawasanya kalau sampai, ya, memudaratkan, maka afdalnya ialah berbuka, bukan berpuasa. Tapi kalau tak ada mudarat apa-apa, afdalnya ialah berpuasa. Maka oleh kerana sahabat macam berat nak buka, maka Nabi minta, ya, sebekas air, Nabi di atas unta, Nabi minum. Ya, sebab para sahabat ni kadang-kadang kalau Nabi tak buat, dia tak nak buat. Jadi Nabi, ya, yang Nabi tak ada masalah, Nabi boleh tahan. Nabi puasa 2 hari berturut-turut pun boleh. Puasa sunat. 2 hari berturut-turut, tak ada buka. Puasa Isnin, tenggelam matahari hari Senin, masuk Selasa, Nabi tidak berbuka. Nabi puasa malam sampai besok. Ya, tenggelam matahari hari Selasa, masuk hari Rabu, baru Nabi berbuka. Dia panggil puasa wisal. Puasa wisal. Ya, saum al-wisal makna puasa 2 hari berturut-turut tanpa buka. Ini khusus untuk Nabi sahaja. Orang lain tak boleh. Ketika Abdullah bin Umar dia nak ikut, ya, macam Nabi, maka Nabi telah tegur dia. Nabi tak benarkan. Ini khusus untuk aku saja, Nabi kata. Okey, ya, selesai di situ. Jadi Nabi berpuasa, Nabi berbuka, ya. Rawahu Daraqutni, Imam Daraqutni, ya, Darqutni. Tengok nama tu. Dar makna negeri. Qutni daripada perkataan cotton. English tu, ya. Cotton English tu daripada bahasa Arab. Cotton. Qaf ta nun, ya. Jadi kat mana yang dipanggil negeri cotton ni agaknya? Ya, kat Suharti agaknya. Apa ni, the land of cotton ni agaknya kat mana ni? Agak-agaknya lah. Kat Suharti, ya. Ataupun siapa-siapa lah yang ada kat situ. Ya, siapa kita panggil? Kak Mai ke? Ya, siapa-siapa? Egypt Ustaz. Egypt.
Egypt Ustaz. Jadi Egypt ya. Egypt betul land of cotton, tapi dekat sini bukan Egypt. Ada satu lagi. Egypt memang well known lah for the cotton kan. Kat mana? Turkey Ustaz, Turkey. Turkey bukan kat sini sebab Turkey tak ada perawi hadis. Ya, tak dengar lah ya. Yang hijrah mungkin, tapi yang real yang datang sebab perawi hadis ni kebanyakan daripada semenanjung tanah Arab dan negeri-negeri yang berdekatan. Kalau Turki tu jauh ke atas. Ya, kalau negeri Syam tu betul lah. Ya, kita kata Jordan ke Palestin, tapi Jordan Palestin bukan land of cotton. Ya, ada satu lagi sebelah Arab Saudi, land of cotton. Kat mana tu? Agak-agak lah. Ya, tuan-tuan kena tengok peta, ya. Dia negeri betul-betul sebelah Arab Saudi, berjiran dengan Arab Saudi. Dia land of cotton. Sudan ke Ustaz? Sudan bukan sebelah. Sudan dipisahkan oleh Laut Merah. Sebelah. Ini dia Yaman. dia side by side. Yaman Ustaz. Yaman bukan land of cotton. Okay, Satu lagi. Iraq Ustaz. Jawapan dia Iraq, ya. Babylon. Sebab tuan-tuan kena ingat, ya, apa syarat Datuk, ya, apa syarat untuk cotton ni ditanam? Apa syarat dia? Dia kena climate dia dry, banyak Lagi? matahari kuat. Lain pada tu, one of the most important thing is what? Tanah The availability of water. Water, ya. Yang dekat. Jadi water. Sebab tu Mesir ada Nile River. Iraq ada apa river? Ada 2 river. Sebutkan 2 river tu. Tigris, Euphrates and Tigris. Euphrates dan Tigris, ya. 2. Sebab tu dia boleh jadi land of cotton. Ya. Ada satu lagi dalam dunia ni land of cotton. Egypt betul, Iraq betul. Ada satu lagi. Pun ada 2 sungai besar juga. India. Kat mana tu? India Ustaz. India cotton tapi kualiti tak boleh lawan satu lagi negara ni. Egypt of course the best, ya. Iraq of course, ada satu lagi. China Ustaz Ustaz. dah sebut mula-mula tadi. Kat mana? China. Bukan China. Switzerland. Negeri Mana? para sahabat Nabi je. Negeri bukan sahabat, perawi hadis. Uzbekistan. Ya, dia ada 2 sungai besar, Sir Daria dan Amu Daria. Ya, Sir Daria dan Amu Daria, dua-dua tu adalah di Uzbek, ya. Jadi Uzbek adalah pengeluar cotton yang besar. Cuma cotton Uzbek tu sebahagian sudah diambil alih oleh Rusia lah, ya. Oleh Rusia. Pasal dia deviatekan sungai tu, ya. Itu Rusia punya angkara lah, ya. Tapi dia memang terkenal sebagai land of cotton juga. Okey, selesailah, ya. Sebab kena ada sungai yang besar. Ya, India pun ya, tapi kualiti tak seperti hebat seperti mana 3 tadi. Imam Ad-Darqutni, ya, dia berasal daripada sebelah Iraq juga. Iraq tu betul-betul sebelah Arab Saudi. Ya, kalau Yaman sebelah selatan. Kalau Jordan sebelah utara, ya, dia sebelah timur, ya, sebelah timur. Sebelah timur tu ialah Iraq. Betul-betul berjiran dengan Saudi Arabia. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, selesai. Jadi Imam Darqutni sebut, ya, dan apa ni dia apa kita panggil, ya. Kemudian apa ni yang meriwayatkannya ruwat tu maknanya para perawi hadis itu siqatun. Maknanya siqatun tu boleh dipercayai, trustworthy. Ya, boleh percaya. Ya, illa annahu ma'lul. Melainkan hadis ini ada elah, ada kecacatan dia, ada kelemahan. Ma'lul tu maknanya problematic. Ya, maklul tu, ya, problematik, ada masalah. Ya, jadi wal mahfuz an Aisyah min fi'liha. Maksudnya yang betul cerita ni ialah cerita Aisyah ni, bukan cerita Nabi. Maknanya yang sembahyang qasa waktu musafir, ya, Nabi sentiasa qasa. Kalau Nabi musafir, ya, tak ada catatan Nabi pernah sembahyang tamam, tak ada. Ya, musafir saja mesti Nabi sembahyang qasa, ya. Yang pernah sembahyang qasa dan juga sembahyang tamam ialah Aisyah. Itu ada riwayat, ya. Jadi sebab tu hadis ini dipertikaikan, ya. Tu cerita dia, ya. Jadi apa ni Aisyah yang buat, ya, waqalat innahu, ya, la yashukku alayya, ya. Jadi dari segi apa kita panggil, ya, dari segi Aisyah ni dia tak ada masalah sebab macam tadilah,
Dia tak ada anak kecil. Ya, jadi musafir selalu juga, ya. Dan dia yang kadang-kadang jamak, kadang-kadang qasar. Tapi Nabi tak. Jadi yang mana afdal? Nak ikut Aisyah ke ikut Nabi? Ikut Nabi lah. Ya. Perawi dia adalah kutni, rawi-rawinya orang yang kepercayaan tetapi maklul, ya. Maklul tu maknanya ada masalah. Ya, Aisyah kata dia tidak berat untuk melakukannya. Aisyah tak ada masalah. Ya. Dari segi usia dia antara yang muda. Dia bukan paling muda, ya. Isteri Nabi paling muda siapa, Kak Faridah? Isteri Nabi paling muda. Bukan Aisyah. Allah nama dia. Bukan Maria kan Isteri Nabi Ustaz? paling muda. Apa dia? Bukan Maria kan? Maria bukan nak isteri apa nama dia? Dia bukan isteri. Sofia. Ya. Sofia. Siapa dia? Sofia. 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 Bukan Sofia. 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 Ustaz. Ya, Sofia ya dengan sod ya. Jadi Sofia binti Al-Haris. Ya, catatkan Sofia binti Al-Haris, beliau adalah isteri Nabi yang paling muda. Ketika Nabi wafat, Sofia baru berusia 21 tahun. Ya, 21 tahun. Masa kahwin dengan Nabi dia berusia sekitar 18. Ya, 18. Ya, 18, 19, 20, 21. 7, 8, 9, 10, 11 ya. 18, 19, 20, 21. Lebih kurang 17 lebih lah ya. Dia masa kahwin Aisyah dengan Nabi lagi muda ya. Aisyah 16 tahun masa kahwin dengan Nabi. Tapi ketika Nabi wafat, Aisyah sudah berusia 28. Ya, 27 lah, 27. Lebih tepat lagi 27. Sebab Aisyah kahwin dengan Nabi, tuan-tuan catat balik, kita dah sebut banyak kali. Tapi takut tuan-tuan dan puan-puan lupa. Aisyah kahwin dengan Nabi pada usia Aisyah 16 tahun. Bukan 6 tahun. Kita dah bincang panjang dah. Ulama-ulama dah settlekan benda ni. Ya, 16 tahun. Hijrah setahun lepas tu. Ya, masa hijrah umur Aisyah 17 tahun. Sebab tu Aisyah terlibat dalam perang. Ya, dalam perang Badar Aisyah umur 19 tahun. So, Datuk Azizul boleh tak 19 tahun pergi perang? Boleh Ustaz. Minimum age untuk perang berapa? 17 tahun. 17 tahun. Tapi ada sahabat yang pergi perang muda pada 17 kan? Pasal apa Nabi benarkan dia pergi? Sebab apa? Dia je Sebab pemanah. dia panah-panah Ustaz. Sebab dia archer ya, dia pemanah. Pemanah okey. Tapi kalau yang apa kita panggil ya, sword fighter tak boleh. Sword fighter tak boleh ya. Archer boleh. Ya, itu sabit dalam hadis ya. Mungkin tuan-tuan tak ingat nama sahabat tu, Rafi' bin Khadish nama dia. Rafi' bin Khadish. Kita dah baca hadis dia sebelum ni. Rafi' bin Khadish, beliau adalah pemanah dan beliau dalam perang Uhud baru berusia 15 tahun. Tapi Nabi benarkan sebab dia memang ya sharp shooter kita kata. Ya, itu dia punya pengecualian, ada pengecualian tapi kebanyakannya 17. Kalau Aisyah sudah 19 memang layaklah dan dia bukannya frontliners. Ya, dia hanya membantu menyediakan makanan, bagi minum, rawat orang sakit ya. Jadi boleh. Jadi ketika hijrah umur Aisyah 17, ketika Nabi wafat 27 lah, campurlah 10 tahun. Pasal Nabi duduk di Madinah 10 tahun kan. Jadi Aisyah sudah 27 ya, 27 lah paling tepat ya. Pada ketika itu Sofia baru berusia ya 20, 21. Jadi ada beza 6 tahun. Siapa lebih muda? Sofia lagi muda. Ya, bukan Aisyah. Ya, jadi kena betulkan. Okey, boleh ya. Ada soalan? Ada apa? Yang Aisyah jealous tu Sofia lah kan Ustaz? Sofia. Ya, Sofia ya. Bukan Sofia lah. Sofia tu student Malaysia yang belajar di Oxford tu. Ya. Ustaz, saya nak tanya Sofia. tentang hadis ni. Aisyah dia cakap dia akan bila musafir dia akan buat solat jamak. Maksudnya dia jamak tu dia mengumpulkan 2 waktu dalam satu masa tapi dia tak pendekkan lah macam tu. Ke dia macam tu? Okey. Nah, dia pernah ya. Dia pernah. Sebab apa kita panggil ya? Orang lelaki solat bersama dengan Nabi ya. Tetapi orang perempuan sebahagiannya ada yang sembahyang dalam kemah masing-masing. Mana dia tak berjamaah bersama Nabi ya, atas sebab-sebab tertentulah ya, jaga barang ke ataupun macam itulah ya. Tapi bagi orang lelaki ya, mereka solat berjamaah bersama Nabi. Melainkan beberapa orang pengawal lah. Ya. Jadi
Jangan pelik lah. Kita kata macam mana pula dia ikut Nabi? Tak. Ya, sebab lelaki yang ikut Nabi solat. Perempuan tak. Ya, sebab perempuan tak ada tuntutan pun. Ya, jadi memandangkan mungkin masalah aurat, masalah ya. Jadi mereka solat di dalam kemah masing-masing. Jadi dalam kemah tu ya, Aisyah pernah solat 4 rakaat walaupun dia musafir. Patutnya dia buat 2 tapi dia kata dia pernah. Ni cerita Aisyah secara peribadi, bukan Nabi. Ya, Nabi tetap 2 rakaat ketika bermusafir. Kadang-kadang Nabi jamak, kadang-kadang Nabi qasar saja. Ya, kalau dalam perjalanan masih on the move ya, Nabi qasarkan dan jamakkan. Tapi kalau Nabi dah sampai lokasi, macam Nabi sampai di Mekah, masih musafir, walaupun dah sampai di Mekah, ya, Nabi masih musafir sebab tak lebih daripada macam masa haji kan. Nabi duduk Mekah 5 hari. Ya, kemudian Nabi bertolak ke Mina 1 hari. Daripada Mina pergi Arafah, ya, sebahagian hari. Daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Muzdalifah pergi. Mana Nabi semua tu dianggap musafir sebab Nabi tak duduk satu tempat lebih daripada 5 hari. Kita dah bincang panjang lah kan. Ya, as long as kita sampai satu tempat dan kita tidak duduk lebih daripada 5 hari 4 malam, so kita masih musafir. Kita bukan bermukim belum. Ya, maknanya tu termasuk hari masuk dan hari keluar. Ya, biasa orang duk sebut 3 hari kan. 3 hari tu kita duduk kat situ. Ya, tapi masuk hari hari masuk masa kita travelling kan. Kita sampai, hari yang kita sampai tu hari pertama. Kemudian kita duduk 3 hari lagi. Ya, dah 4 kan. Campur dengan hari terakhir sebelum kita keluar. So 5 hari 4 malam. As long as 5 hari 4 malam dalam fiqh Syafi'i ikut pada perbuatan Nabi tadi masih lagi musafir. Jangan duduk satu tempat lebih daripada 5 hari 4 malam. Ya, kita daripada KL ya pergi ke mana? Ya, kita pergi ke Melaka, duduk kat Melaka 5 hari 4 malam or less. Ya, lesser than that. Kemudian pergi ke JB 5 hari 4 malam. Masuk Singapura, keluar balik ya. Kemudian menuju ke Kuantan kata 5 hari 4 malam. Ya, sepanjang perjalanan boleh, bila sampai tempat pun masih boleh as long as tidak lebih daripada 5 hari 4 malam seperti mana yang Nabi ajar. Ya, Nabi masa musafir masa hijrah ya, Nabi sebelum sampai ke Madinah Nabi duduk di Quba pun 5 hari 4 malam dan Nabi dikatakan masih lagi mengqasar solat kerana belum tukar status daripada musafir kepada mukim belum. Ya, kerana masih belum lebih pada 5 hari 4 malam. Ada soalan? Ustaz. Sorry tanya. 5 hari 4 malam ni tak termasuk travelling day kan? Macam dia sampai dan keluar. Sampai dan keluar. Travelling lah. Travelling. Kalau kita take a flight lah, long distance flight yang pergi Europe ke apa ke, kan kita fly petang ke, atau kita flight in the morning kan, dan sampai petang, the next day tu kita dah start lah, maknanya that travelling day tu hari pertama tu sampai hari sampai arrival day. Okay. Apa makna arrival day? Hari yang sama tak? Sama. Travelling. Arrival day is not travelling day. Okay. Arrival day tu adalah hari pertama. Itu hari pertama. Okay. Ya, maknanya bila balik from arrival onward. Okey, kalau balik pun dah sampai kat ni dah tak boleh lah kan. Kita kena sampai tempat tak boleh lah, tapi kena keluar daripada tempat kita tadi tu lah. Ialah pada hari kelima. Kita boleh dekat airport masih boleh lagi kan. Tak ada masalah. Airport dah travel dah. Airport keluar daripada hotel kita dah travel dah. Ini duduk di hotel yang sama 5 hari 4 malam. The same hotel. 5 hari 4 malam including arrival and departure. Departure daripada kita punya destination tu. Bila sampai di airport, keluar saja daripada hotel, ambil Grab, ambil taxi, itu dah travelling. Itu travelling dah. Kita tak duduk, kita tak stay put di hotel yang kita duduk tu. So keluar saja daripada hotel, naik apa-apa kenderaan menuju ke airport, keluar tu saja sudah musafir. Maknanya dah reset dah. Dah reset. Ya, habis dah. Yang 5 hari 4 malam tu selesai. Just start another lah. Okay. Dah baru reset hari pertama travelling. Travelling balik. Travelling again lah. Hari pertama balik reset. Ya, betul. Alright. Thank you. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, betul lah. Ya. Nak bertanya Ustaz, ada satu satu peristiwa di mana sewaktu Rasulullah SAW sedang iktikaf, isteri dia yang bernama Sofiah binti Huyai. Ya. Adakah dia yang sama dengan Sofiah ini? Ya, sama. Al-Haris. Sofiah Al-Haris. Ya. Oh, Orang Sofiah. Yahudi yang masuk Islam. Yahudi masuk Islam. Oh, okey. So Al-Haris dengan binti Huyai itu samalah. Oh, bukan. Ya, salah. Sorry. Sofiah binti Huyai. Ustaz salah. Ya, minta maaf. Sofiah binti Huyai, bukan Al-Haris. Maimunah yang binti Al-Haris. Sorry. Terima kasih Kak Nur ini. Ya. Tadi tolong tuan-tuan buat betulkan balik. Terima kasih. Ya. Okay. Jadi isteri Nabi yang Yahudi masuk Islam, terima kasih juga. Ya, thank you to you too. Jadi yang masuk Islam tadi ialah Sofiah binti Huyai. Sorry, Ustaz salah. Sofiah binti Huyai, ya, dia yang paling muda sekali, isteri Nabi yang paling muda ketika Nabi wafat. Ya, dia yang 6 tahun younger than Aisyah tadi. Aisyah binti Abi Bakar kan. Sofiah binti Huyai, betul. Ya, sorry Ustaz tertukar dengan Maimunah binti Al-Haris, ya. Ya, jadi tolong betulkan. Terima kasih, ya. Ada lain silakan. Siapa tadi? Ustaz, solat jamak kasar ni boleh jemaah ke Ustaz? Solat jamak kasar macam solat fardu boleh jemaah macam biasa? Oh, dia boleh jemaah Sama. Oh, okey Sama. baik. Terima kasih. Ya, sama. Ada lain? Ustaz, Tak ada. saya tanya, Ya. ada Ustaz. Saya nampak Ya, ni Nabi banyak isteri. Bilakah wahyu diturunkan yang orang lelaki boleh kahwin 4 saja? Bila masa tu? Ya. Oh, tu ada perbincangan, ya. Sebahagian kata masih di Mekah lagi, ya. Sebahagian kata dah, itu sudah di Madinah. Cuma macam tadilah, ya, ketika para sahabat memeluk Islam, ada sebahagian sahabat yang berkahwin lebih pada 4. Ini zaman jahiliah, ya. Zaman jahiliah, ya. Tapi sebahagian sebut ketika masih di Mekah, ya, ada kita panggil perintah kepada Nabi supaya arahkan para sahabat menceraikan lebih daripada 4 tu. Mereka kena pilih 4 saja. Ya, jadi peristiwa tu kalau dia berlaku di Mekah, maknanya masih dengan Arab jahiliah lagi. Ya, masih kafir musyrikin. Bila mereka masuk Islam, mereka diarahkan untuk tinggalkan 4 saja. Ya, tak boleh lebih pada tu. Ya, jadi sebab tu sebahagian kata masih di Mekah. Ya, cuma ayat tadi tu, kalau nak tengok ayat tu ayat Suratul Nisa tu, dalam Suratul Nisa. Suratul Nisa tu kebanyakannya surah Madaniyah. Ya, tapi itu yang kita kata tadi, para ulama ada khilaf di situ, ya. Sebab perintah untuk tidak mempunyai lebih daripada 4 isteri itu sejak di Mekah lagi. Ya, sejak di Mekah lagi. Jadi ada pertikaian. Itu ada pertikaian lah. Secara umumnya ada pertikaian. Macam kita kata berkahwin dengan adakah kekal isteri yang tak masuk Islam? Contoh Abu Bakar kan. Abu Bakar ada 2 isteri zaman jahiliah. Mak kepada Asma dan mak kepada Aisyah. Ada 2 isteri. Ya. Bila masuk Islam, Abu Bakar menerima Islam, Abu Bakar ajak 2 isteri masuk Islam. Tapi isteri pertama, ya, Khutailah nama dia. Dia tak nak masuk Islam. Anak dia Asma masuk Islam. Mak dia tak nak, ya. Jadi tak boleh paksa lah. Jadi dari segi perkahwinan terfasah. Ya, tetapi yang mak kepada Aisyah, Roman kekal pasal dia menerima Islam. Ya. Tetapi katalah kemudian kalau isteri tu menerima Islam, ya, katalah macam Khutailah tadi, ya, lepas 2 tahun dia dapat hidayah masuk Islam. Perlu tak berlaku perkahwinan semula? Jawapannya tak perlu. Ya, kerana perkahwinan jahiliah diiktiraf sebagai perkahwinan yang sah. Ya, sebab Nabi dengan Khadijah pun kahwin sebelum Nabi dapat wahyu. Ya, ada tak Nabi kahwin semula, nikah semula dengan Khadijah setelah Nabi dilantik menjadi rasul? Tak. Ya, sahabat-sahabat lain pun sama juga. Jadi maknanya dari segi hukum hakam yang berkaitan dengan perkahwinan ni sebahagiannya sudah ada sejak di Mekah lagi. Ya, itu kalau kita boleh detailkan. Okey, ada lain? Silakan. Thank you Ustaz. Ya, sama. Sama Kat. Kalau tak ada kita teruskan, ya. Darjatnya walaupun riwayat oleh orang kepercayaan. Orang kepercayaan ni, ya, tapi dia maklul. Maklul tu
ada problem, ya, dia problematik di kalangan periwayat tu. Aisyah tak ada masalah. Tapi yang dengar daripada Aisyah tu, kita kena ingat di antara Imam Daraqutni dengan Aisyah tu, tu ada 7-8 orang kat tengah-tengah tu. Ya, macam yang tadi kita Al-Bukhari kan. Al-Bukhari tak ada masalah. Ya, guru Al-Bukhari tak ada masalah. Guru kepada guru Al-Bukhari tak ada masalah. Al-Bukhari tak ada masalah, ya. Cuma ada sikit-sikit, ya, perbezaan pendapat. Tapi kalau imam-imam lain, ya, macam Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, Daraqutni, tu sebahagiannya dhaif, sebahagiannya sahih. Jadi yang tu susah sikitlah. Ya, Bukhari Muslim secara umum kita terima, melainkan beberapa hadis yang ada pertikaian. Ya, tu cerita dia. Okey, kita tak detailkan sangat, cuma maksud tadi, ya. Dalam musafir, perjalanan jauh, Nabi pernah menyempurnakan solat, yakni misalnya solat 4 rakaat tetapi dikerjakan 4 rakaat, ya. Jadi yang ni tak tepat, ya. Ni tidak tepat, ya. Selain itu, baginda juga pernah melakukan solat safar yang memang sudah ditetapkan 2 rakaat. Ini ada perbincangan panjang lah. Ya, kalau kita rujuk pada kitab-kitab yang lain, ya, kitab syarah dia, Nabi tidak pernah, ya, tak ada sabit daripada hadis bahawasanya Nabi ni pernah solat 4 rakaat ketika musafir. Dalam Sahih Bukhari Muslim semua tunjuk, ya, Nabi qasar, ya. Cuma kadang-kadang Nabi jamak, kadang-kadang Nabi qasar sahaja. Ya. Tetapi Nabi melakukan solat tamam zuhur, asar 4 rakaat tak ada riwayat. Ya, kalau ada riwayat juga, riwayat itu mesti ada masalah. Seperti mana yang disebut oleh dalam Daraqutni-nya. Ya, cuba tengok bawah di hukum dia. Sebenarnya tidak pernah. Bawah tu. Cuba tengok bawah tu, ya. Kejap, ya. Sebenarnya tidak pernah Nabi menyempurnakan solatnya selagi baginda dalam perjalanan, yakni 4 rakaat, dilakukan 4 rakaat, tetapi selalu baginda mengqasarnya, sedangkan untuk solat maghrib dan subuh tetap sebagaimana ketentuan, kerana itu mengerjakan solat wajib dengan lengkap, ya, selama dalam perjalanan adalah makruh. Maknanya solat wajib dengan lengkap ni mana solat 4 rakaat. Ya, itu termasuk makruh. Kalau buat juga hukum dia makruh. Dia tak salah, sembahyang sah, tapi makruh. Ya, jadi kita ada peluang musafir, bila waktu solat zuhur kita buat 4 rakaat. Orang lain buat 2, kita buat 4. Makruh hukum dia. Ya, terutamanya bagi orang lelaki lah. Ya, makruh hukum dia. Orang perempuan pun sama juga sebab hukum dah termaktub, ya, dalam kitab-kitab besar lah, termasuk kitab-kitab hadis. Ya, soalan apa tadi? Ustaz cakap tadi tak catch lah apa Ustaz cakap sebelum Ustaz cakap yang pasal kita kena bila kita bermusafir kita kena kasar. Ustaz cakap apa tadi? Tak dengar Ustaz cakap. Yang mana? Ustaz tak tahu yang mana yang tak dengar tu. Ustaz pun tak tahu. Okey, tak apa. Nanti dengar. Tak apa. Sorry Ustaz, nanti dengar recording, insyaAllah. Okey, ya. Jadi secara umum, ya, Nabi tidak pernah mencukupkan 4 rakaat. Ya, masa Nabi musafir, Nabi tak cukupkan 4. Mana Nabi qasar. Ya, kalau kita cukup, kita panggil solat tamam. Tamam makna 4 rakaat. Zuhur 4, asar 4, isyak 4. Tapi kalau qasar, ya, maknanya zuhur 2, asar 2, isyak 2. Maghrib dengan subuh kekal 2 dan 3. Ya, itu secara umum. Jadi hadis ini, hadis riwayat Imam Daraqutni ini ada masalah. Dia panggil ma'lul. Ma'lul tu maknanya problematik. Ya, ada perawi dia. Ada salah seorang perawi. Kalau Ustaz detail, ya, Ustaz boleh bagi tahulah. Al-Ala' bin Zuhair. Salah satu daripada perawi hadis tu, ya, daripada narrator of this hadis, nama dia Al-Ala' bin Zuhair. Dia tu ada masalah. Sebab tu hadis ni jatuh pada kategori bermasalah. Ya. Tetapi sebab apa Imam Ibnu Hajar, penulis kitab ni bawa? Pasal popular benda ni. Pada zaman dia benda ni popular. Jadi bila popular dia kena bawa. Macam Ustaz dah sebut, solat duha. Solat duha 12 rakaat popular. Tetapi tak sahih. Ya, dia dhaif. Pasal apa Ibnu Hajar bawa? Sebab dia nak bagi tahu yang 8 tu yang sahih, yang 12 tak sahih. Jadi dia bawa hadis tu, ya, sebagai bukti. Ya, jadi bila kita bawa yang dhaif, bukan makna kita berpegang pada dhaif tu, tapi kita nak refute dia. Kita nak bagi tahu bahawasanya yang orang percaya 12 rakaat tu itu adalah dhaif, so tak boleh pakai. Tapi dia bawa tak dalam kitab, yes, kena bawa lah sebab kita nak buktikan. Ya, kita nak buktikan yang dhaif, yang sahih itu kaedah dalam ilmu hadis lah, ya. Okey, ada lain silakan. Ada apa?
Tak ada, ya. Kalau tak ada, kita pergi. Ustaz Ya, cakap, ya silakan. mungkin Ustaz cakap Nabi SAW dia tak pernah solat, dia mesti solat kasar apabila bermusafir, tapi dia tidak jamak. Is that what you said just now? Ya. Nabi tak jamak. Tak jamak bila sampai tempat. Masa tengah travelling tu Nabi jamak. Tapi bila dah sampai tempat, tapi belum 5 hari 4 malam, contoh di Mekah kan. Masa Nabi duduk di Mina, masa nak melontar, ya. Zuhur Nabi buat 2. Asar Nabi buat 2, Isyak Nabi buat 2. Tapi Nabi tidak jamak. Patutnya Zuhur Asar kan jamak, Nabi tak jamak. Ya, Maghrib Isyak Nabi tak jamak. Ya, kerana Nabi nak bertemu Allah pada setiap waktu. Ya, Nabi ambil rukhsah qasar saja, tapi Nabi tidak jamak. Ketika Nabi sudah berada di lokasi, ya. Tapi masih 5 hari 4 malam. Tapi masa travelling tu Nabi qasar sebab lagi mudah lah, ya. Sebab tak payahlah nak berhenti 2-3 kali. So kalau kita travelling, takkan nak setiap R&R kita nak berhenti kan, ya. Waktu Zuhur nak berhenti, waktu Asar nak berhenti. Jadi kita boleh jimatkan masa. Kita berhenti satu tempat untuk jamak takhir. Dan okey, Ustaz belum sebut lagi. Ustaz dah pernah sebut sebelum ni, tapi malam ni tak sebut, ya. Jamak takhir afdal daripada jamak takdim. Jamak takhir maknanya Zuhur solat pada waktu Asar, ya, afdal, ya, lebih utama, ya, daripada Zuhur pada waktu Zuhur, ya. Zuhur jamak takhir pada waktu Asar. Itu yang kebiasaan Nabi buat. Boleh tak dibuat takdim Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur? Tak salah. Tapi afdalnya ialah jamak takhir. Melainkan ada keperluan. Ya, ada keperluan. Maknanya masa Nabi duduk di Arafah, sebab Nabi nak gunakan waktu Asar tu untuk bermunajat, ya, maka Nabi jamak takdim. Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur. Kemudian masuk je Asar, Nabi dah boleh full time, ya, dah boleh betul-betul fokus kepada munajat, ya. Selawat, zikir, apa kita panggil, berdoa dan sebagainya. Itu dia punya contoh. Ya, Nabi pernah jamak takdim, tapi kebiasaannya Nabi akan takhir. Boleh, okey, ada soalan? Ada apa? Jamak kasar afdal to do only on the travelling days lah, Ustaz, ya? Not travelling. During travelling lah. During the travelling days, maknanya kalau kita, our flight is macam 18 hours, that one we can jamak kasar sebab senang jamak, ya. Ustaz bagi yang praktikal, ya. Zaman Nabi dia tak ada penerbangan, ya. Macam kita tadi Datuk sebut kan, ya. Jadi kita panggil, ya, kita bertolak, ya, katalah penerbangan kita, ya, dipaca pada pukul 3 petang. 3 petang, ya. 3 petang tu Zuhur pukul 1.30 dah masuk Zuhur, 1 suku dah masuk Zuhur. Jadi kalau kita nak jamak takhir, kita kena jamak takhir dalam penerbangan. Ya, susah kan, ya. Nak sembahyang berdiri tak boleh, ya, mungkin keadaan tak mengizinkan walaupun kita ada wuduk kan, ya. Jadi oleh kerana itu lebih utama kita solat, kita jamak takdim, maknanya masuk je Zuhur, kita solat di airport siap-siap. Solat Zuhur dan Asar di airport. Jamak takdim, qasar, 2-2, 2+2. Ya, walaupun sepatutnya jamak takhir itu afdal, tapi dalam konteks kita tadi, sebab dalam penerbangan pada waktu Zuhur belum masuk Asar, dan ketika kita berada dalam penerbangan waktu Asar, ya, lebih susah kan, nak buat dengan sempurna tu payah. Jadi kita utamakan jamak takdim. Itu praktikal lah, tuan-tuan. Ya. Tetapi kalau kita bertolak pukul 10 pagi belum masuk Zuhur, ya, dalam penerbangan masuk waktu Zuhur, tapi bila kita sampai di destinasi, kita sampai masih waktu Asar belum berakhir, maka afdal kita jamak takhir. Ya, mana kalau kita sampai di airport, ya, destinasi kita sampai di airport, waktu Asar masih ada, ya, kita boleh solat di airport, sebagai contoh. Ataupun sampai di hotel masih siang lagi, maknanya Asar baru masuk, ya. Ataupun Asar dah masuk, ya, tapi belum mendekati maghrib, tak kelang kabut. Jadi maknanya kita afdal sembahyang jamak, ya, jamak takhir. Macam itulah, ya. Itu yang waktu kita sekarang lah, ya. Sebab zaman Nabi dulu mereka travelling dengan unta, jadi boleh berhenti di mana-mana.
Ya, masalah kita sekarang kita naik kapal terbang. Ya, sudah tentulah ada beza dia. Kalau kapal laut tak ada masalah, ya, kita boleh sembahyang berdiri, ya, dalam keadaan sempurna boleh. Melainkan kalau ombak besar lah. Ya, ombak besar tu tak ada cara lah, kena sembahyang duduk. Ya, ataupun berbaring. Ya, contoh bagi orang sakit. Okey, ada lain? Tuan-tuan, ada apa? Tak ada ya? Ustaz nak Ya. tanya. Kalau untuk jamak takhir, bila masuk waktu zuhur, kita kena terus niat kan? Tak mesti. Jamak takhir. Tak Tak semestinya. mestilah. Sebelum berakhir waktu zuhur, kena niat jamak takhir. Okey. Sebelum berakhir waktu zuhur, kena niat jamak takhir. Ya, tak boleh dah habis waktu baru niat, tak. Ya, berdosa lah kita. Sebab waktu zuhur tu kita tak, ya, niat tu mesti dibuat dalam waktu zuhur tu. Sebelum berakhir waktu zuhur, niat untuk jamak takhir. Betul. Ya, tapi bukanlah maknanya masuk je waktu zuhur kita terus niat, tak. Ya, dalam waktu zuhur tu. Boleh ya? Ada lain? Okay. Tak ada, ya, tak ada. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz ada. Waalaikumsalam betul. Ya, cikgu. Jamak takhir ni kita buat ni mana lebih afdal? Katalah zuhur dengan asar tadi, kita nak buat jamak takhir, jadi buat zuhur dulu ke asar dulu? Tetap zuhur dulu. Tetap zuhur dulu. Tetap zuhur. Sebab Allah buat ikut sekuen. Okey. Ya, Allah memang buat zuhur dulu baru asar. Ya, maghrib dulu baru isyak. Walaupun tak salah. Ya, tak salah ya. Contoh Ustaz bagi. Ini yang real ya. Real apa ni contoh ya. Kita nak jamak takhir. Katalah Cikgu Noliza travelling sampai di satu tempat ya, di mana-manalah di Tapah contoh. Ya, bukan RNR ni ya. Ni apa kita panggil ya, di jalan biasalah ya. Jadi bila kita nak jamak takhir ya, masjid tu baru nak solat isyak. Masjid nak buat solat isyak ya. Kita nak jamak takhir maghrib dengan isyak. Jadi masjid tu buat solat isyak. Dan sudah tentulah mereka sembahyang tamam 4 rakaat sebab mereka bukan musafir. Jadi afdal tak kita ikut imam? Ya, kita ikut imam. Ya, tapi tak bolehlah qasar. Ya, kita ikut imam, habis imam kita sembahyang isyak dulu. Kemudian selepas kita selesai isyak, baru kita jamakkan dengan maghrib. Ya, kerana meraihkan imam yang dilantik itu lebih utama. Ya, jadi kita solat isyak berjamaah dengan dia. Tapi dia dah sekuen larilah, tak ada masalah. Ya, sebab kita nak raihkan, kita dapat pahala bersama dengan imam solat berjamaah. Ya, selesai daripada tu baru kita buat maghrib. By right patutnya maghrib dulu. Tapi kita sampai waktu isyak. Ya, kita sampai waktu isyak. Tetapi kalau RNR tak ada masalah. Ya, RNR tidak ada masalah. Sebab tu di RNR ya, dia tak ada imam yang dilantik ataupun di mana-mana tempat. Ya, macam di musalla di airport ya, ataupun di mana-mana RNR lah ya. Dia tak ada imam yang dilantik. Jadi kita boleh buat jamaah kita sendiri. Kita boleh sembahyang berdua ke, ataupun kalau ada grup kita sembahyang grup ya, macam tu. Jadi ada pengecualian. Tapi kalau tidak ada apa-apa pengecualian, tetap zuhur followed by asar. Maghrib followed by isyak. Ya, tetap ikut sekuen dia. Yang itulah yang Nabi buat selalu. Walaupun jamak takhir. Itu jawapan pada Cikgu Liza tadi. Okay. Ada lain? Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, terus. Sama ya. Okey, ada lain? Tak ada ya. Kalau tak ada daripada Ustaz, Ibnu Umar. Ya. Ustaz, jadinya kalau jamak takhir untuk isyak dengan maghrib tu, maghrib 3 rakaat, isyak 2 rakaat lah, macam tu kan Ustaz? Ya, betul. Okey, terima kasih. Sama ya. Sebab maghrib kita tak boleh qasar, isyak yang boleh. Masih ikut sekuen, maghrib dulu followed by isyak ya. Abdullah ibn Umar qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu ya, rukhasuhu. Jadi Nabi kata, Nabi bagi tahu sesungguhnya Allah Taala suka ya, apabila rukhsah yang diberikan tu rukhas tu adalah plural untuk rukhsah. Kalau singular rukhsah yang kita sebut rukhsah tu kan, rukhsah tu keringanan. Dia punya plural dia rukhas. Ya. Antuk tarukhasuhu ya. Allah suka kalau dikerjakan, kalau dipraktikkan
rukhsah. Kalau Allah bagi rukhsah suruh kasar, kasar. Ya, jadi kasar tu rukhsah dia. Kalau Allah bagi rukhsah untuk berbuka bagi orang yang sakit, yang boleh pengsan, boleh mudarat, maka buka. Tapi kalau tak ada apa-apa keperluan, tak. Ya, terus berpuasa. Ya, tapi kalau solat, rukhsah tu lebih utama. Solat qasar utama daripada solat tamam. Kalau tamam juga, ya, hukumnya makruh. Kita dah sebut tadi. Ya, kama yakrahu, seperti mana ya Allah benci, ya, antuk ta maksiatuhu. Jadi Allah benci kita buat maksiat, ya, seperti mana Allah suka kita ambil rukhsah. Jadi kalau kita tak ambil rukhsah, makruh hukum ni. Jadi rukhsah, ya, untuk mengqasar tu sila ambil, jangan biarkan, ya. Riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Riwayat Imam Ahmad juga dalam kitab dia Musnad Imam Ahmad, tapi disahihkan oleh dua imam lain, ya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Okey, ya, tengok terjemahan di belakang. Riwayat Imam Ahmad sahih, ya, Allah lebih suka menerima solat yang diqasar daripada disempurnakan. Disempurnakan itu maknanya solat tamam, ya, bila seseorang sedang berpergian, ya, sedang belayar, ya, musafir lah. Kalau dulu belayar lah, tak ada penerbangan. Melakukan keringanan yang diberikan oleh Allah sebagaimana tersebut di atas adalah sunnah muakkadah, adalah sunnah yang sangat dituntut. Okey, selesai, ya. Kalau tak ada soalan, 457 daripada Anas bin Malik. Ada? Ada soalan? Ya. Ustaz, niat untuk jamak kasar semua ni kan Ustaz, is it important to say it like how we were taught in school last time, Ustaz? Saja aku sebab solat. Itu hanya apa? Itu di kalangan masyarakat masyarakat Nusantara lah biasanya ditekankan. Memang ada dalam kitab-kitab fiqh ada. Ya, kitab fiqh Muniyatul Musalli, ya, oleh Syekh Daud Fatani memang ada sebut. Ya, tetapi macam tadilah. Ya, itu hanya untuk membantu sebab orang Melayu ni dia kalau dia tak lafaz tu dia rasa macam tak sedap. Itu psikologi je sebenarnya. Ya, sebab tu orang Melayu kalau pergi ke Mekah, ya, ini praktikal dia tuan-tuan, ya. Kita pergi Mekah, kita usolli banyak kali, Arab tengok semacam aje, ya. Jadi sebab apa? Sebab dalam mazhab-mazhab lain tak ada lafaz. Dia tak salah. Dalam mazhab kita Syafi'i, kalau bagi orang yang dia was-was, dia boleh lafaz, tak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tak lafaz pun tak ada masalah, ya. Mana dalam hati saja, sudahlah. Ya, sebab bila usolli tu makna apa? Usolli tu makna aku nak solat. Usolli, I want to pray. Jadi Arab tu tengok kita, of course you want to pray. Ya, memanglah usolli, memang nak pray. Takkan nak puasa. Ya, takkan nak haji pula. Betul tak? Ya. Sebab kita tak tahu the meaning of usolli. Usolli meaning apa? Saya nak sembahyang. Ya. Kadang-kadang orang yang was-was tu sampai 15 kali. Saya nak sembahyang. Memang nak sembahyang, takkan nak puasa. Ya, tu macam tu cerita dia, ya. Tetapi macam tadilah, ya. Bagi kalau mazhab Hanafi lagi senang. Ya. Jadi dia keluar daripada rumah saja. Kalau dia keluar daripada rumah, dia start enjin kereta, memang tujuan nak pergi masjid, nak solat maghrib. Jadi angkat takbir Allahu Akbar. Kalau dia tidak terlintas niat pun, tadi keluar rumah tu sudah dikira. Lagi ringan mazhab Abu Hanifah. Ya, tapi mazhab-mazhab lain macam mazhab Ahmad, ya, mazhab Imam Malik. Dalam mazhab kita, mana bila angkat takbir tu mesti ada lintasan niat. Ya, tak mesti lafaz, lintasan niat, ya. Maknanya nak solat Zuhur, ya, kerana Allah Taala. Ya, makmum kerana Allah Taala. Ya, kalau tak sebut makmum, bergantunglah, ya. Kalau kita sebab itu, kalau kita jadi imam kena sebut imaman. Betul. Tapi kalau kita jadi makmum tak perlu sebut. Sebab automatik memang kita makmum. Kalau ada orang duduk depan kita jadi imam, maknanya kita makmum lah tu. Ya. Bila kita kata, lupa nak sebut. Saya sebut solat Zuhur tadi, tapi lupa nak sebut 4 rakaat. Zuhur memang 4. Mana ada Zuhur 2? Melainkan kita musafir. Musafir ke mukim? Mukim. Memang 4. Menghadap kiblat. Mana ada orang sembahyang membelakangi kiblat? Betul tak? Ya. Sebab tu kita punya bacaan tu, itu para ulama ada buat untuk bagi orang yang was-was lah. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda tu menyebabkan orang lagi was-was. Itu yang lama dia angkat tu. Ya. So itulah cerita dia. Jadi maknanya kalau tengok seperti mana Nabi ajar para sahabat, dia lebih memudahkan lah. Itulah ya, kalau Ustaz boleh respon. Kalau dia lafaz salah tak salah. Ya, sebab itu berada di luar solat.
Ya. 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 Sebab betul Ustaz kata Ya. lama nak kena takbir tu. Pasal panjang dia, sahaja aku solat zuhur 4 rakaat, ya, menjadi makmum kepada imam, ya, menghadap kiblat tunai kerana Allah Taala panjang tu. Ya. Jadi kalau kita angkat takbir, kita sebut zuhur, ya, kerana Allah Taala, ya, ataupun zuhur je, ya, lillahi taala tu memang automatik lah kan, pun sudah memadai. Sebab zuhur memang 4, tak payah sebut makmum, memang kita duduk di belakang, ya, duduk belakang memang makmum, ya. Imam yang duduk di belakang pun dia makmum juga, ya, dia imam tak bertugas, dia duduk di saf makmum, dia jadi imam ke jadi makmum, dia jawatan dia imam, pada masa tu dia tak bertugas, jadi dia tetap makmum juga, kerana orang yang duduk di depan baru jadi imam. Ya, tu dia punya logik dia. Okey, ada lain? Silakan. Tuan-tuan, ada apa? Ustaz, untuk niat yang kasar ni sama juga macam Ustaz cerita ni lah kan Ustaz lah. Tapi kita kena sebut kasran lah. Kasar lah. Kita dah niat kasar kan. Kita sebut kasar lah. Bila kita sebut kasar, perlu tak sebut 2 rakaat. Kasar memang 2 dah tu. Okey. Ya, kasar, ya. Kemudian apa kita panggil, kalau kita nak sebut jamak pun boleh, ya, jamak. Sebab tapi kalau kita sebut zuhur saja, ya, qasar, kita sebut jamak je, tak perlu sebut jamak majmu'an ilaihil asri, tak panjang tu, ya, dengan dijamak kepada asar. Sebab zuhur memang package dia dengan asar. Jadi simple-simple je Datuk, mana yang memudahkan, ya. Tu cerita dia, boleh, ya. Okey Ustaz, terima kasih. Thank you Ustaz. Okey, ya. Kalau tak ada, kita terus, ya. Tadi cerita apa? Cerita apa ni, Ibnu Umar sudah, ya. Kita tengok Anas tadi, ya. Okey, ni cerita ni ada perbincangan. Sebab isu measurement, ya. Daripada Anas bin Malik. Ya. Kita bila dia punya narrator tu, tuan-tuan kena kenal narrator tu. Sebab tu Ustaz selalu duk sebut Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, ya, masa hijrah umur dia 10 tahun. Jadi tuan-tuan boleh agak. Nanti tuan-tuan boleh agak, ya. Macam contoh Anas. Anas cerita pasal perang Badar. Dah tentulah Anas tak pergi tuan-tuan perang Badar tu. Sebab apa, ya? Datuk Azizul, ya, sebab ketika hijrah, masa hijrah Nabi, Anas baru 10 tahun. Perang Badar berlaku tahun 2 hijrah. Tuan-tuan kena catat. Perang Badar 2 hijrah. Perang Uhud 3 hijrah. Ya. Melainkan tuan-tuan genius lah, tuan-tuan hafal, tu tak apalah, ya. Jadi perang Badar 2 hijrah. Berapa umur Anas, tuan-tuan? Ya, berapa umur Anas masa tu? Ya, 12 tahun. 12 tahun pergi tak perang? Tak pergi. Tak pergi. Tetapi Anas cerita pasal perang. Maknanya dia dengar daripada siapa tu? Ya, Datuk Azizul, Anas tu kalau dia cerita perang Badar, dia dengar daripada siapa? Dari Nabi lah. Yalah, betul lah, ya. Tapi kalau memang of course lah daripada Nabi, tapi kadang-kadang Anas tu dia tak dengar direct daripada Nabi, ataupun dia cerita, dia kata masa perang Badar seorang sahabat kena tikam, sahabat jatuh, tapi dia cerita, ya, seolah-olah dia nampak. Sebenarnya dia tak nampak, pasal dia tak ada dalam perang, ya. Sebenarnya siapa yang memanglah Nabi sebut betul, ya, tapi sebenarnya siapa yang menceritakan balik kalau bukan Nabi? Siapakah orang yang menceritakan kepada Anas bin Malik tentang perang tu? Siapa katnya? Siapa orang yang paling dekat dengan Anas yang menceritakan? Siapa? Ali, Ustaz. Sayyidina Ali kot. Sayyidina Ali. Tak, keluarga dia. Keluarga dia. Sayyidina Ali bukan keluarga. Ummu Aiman ya Ustaz? Ummu Aiman bukan. Ummu Aiman apa ni? Bukan keluarga dia. Ya, Anas bin Malik. Siapa keluarga dia yang paling dekat? Bapak dia lah. Bapak dia lah. Bapak dia mana masuk Islam, tuan-tuan? Bapak dia kafir. Oh, okey. Sorry. Nampak tak, tuan-tuan? Ya. Tolha bapak tiri dia. Abu Talha, ya. Mungkin bapak tiri dia. Ataupun yang paling dekat dengan dia, mak dia, tuan-tuan. Mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ada tak dalam perang Badar? Ada. Sebab Ummu Sulaim yang menemani Aisyah. Ya, sebab dalam perang Aisyah akan pergi of course bersama Nabi, tapi ditemani oleh Ummu Sulaim. Jadi Aisyah bukan seorang-seorang, ada lagi a group of ladies ada yang pergi. Maknanya jadi, ada wanita lah dalam peperangan tu bantu Nabi. Ada. Oh, askar tapi wanita. Bukan frontliners. Bukan okay. Frontliners. Yang jadi nurse, yang jadi cook kan Ustaz? Ya. Dah sebut tadi, ya. Jadi
Mereka lah yang cerita balik. Sebab mak Anas bin Malik, Ummu Sulaim, dia ada dalam perang tu. Dia lah cerita kat Anas. Ya, dia cerita pada Anas. Jadi Anas boleh riwayat. Ya, tetapi Anas tak sebut nama mak dia. Sebab apa? Untuk meringkaskan riwayat. Ya, Anas beritahu dalam perang Badar berlaku begini. Tapi orang kata, Anas kau kan umur 12 tahun masa tu. Dia kata, ya, aku dengar daripada mak aku. Tapi dia tak cerita mak dia. Tak apa tak? Tak ada masalah. Dalam hadis tak ada masalah. Dengan syarat dia hidup sezaman. Anas dia jumpa tak dengan mak dia? Of course dia jumpa dengan mak dia. Ya, dia hidup bersama dengan mak dia. Ya. Ataupun dia dengar daripada bapak dia. Bukan bapak betul dia, bapak kandung dia, bapak tiri. Abu Talha, betul, ya. Ya, ada soalan apa Kak Masita? Nampak macam nak tanya. Tertekan, ya. Okey, orang lain ada apa? Ya. Datuk Osman okey. Ya. Puan Sri Insun ada soalan, silakan. Ya Datuk, ada apa? Tak ada. Okey, tak ada, kita sambung, ya. Jadi dengar ni Anas bin Malik Anas bin Malik baru usia 12 tahun masa perang Uhud, masa perang Badar. Masa perang Uhud pun dia tak pergi, umur 13, kecil sangat. Perang Khandaq, ya. Perang Khandaq, ya. Dia masih di Madinah lah, of course lah, ya, sebab Madinah dikepung. Ya, masa perang Khandaq tu dia baru umur berapa, ya? Perang Khandaq tahun kelima dia baru umur 15 tahun. Patutnya tak layak lagi pergi perang. Melainkan dia sebagai archer, ya. Tapi dia tidak dikenali sebagai seorang pemanah, Anas ni, ya. Kan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, iza kharaja, ya. Jadi Nabi kalau keluar masih rata salasati amyal. Inilah isu dia tuan-tuan, perkataan mailan ni, mail. Ya, orang putih punya bahasa mail tu makna batu. Ya, tapi mail bahasa Arab bukan batu. Di sini diterjemahkan batu, tak kena tuan-tuan. Tak kena, ya, sebab mile ni adalah, amyal ni adalah measurement. Berapa jarak, berapa kilometer. Ini ada perbincangan, panjang perbincangan dia. Ya, kita ringkas-ringkas saja. Ya, au farasih ataupun farsah. Ya, 3 mile ataupun 3 farsah. Berapa jarak tu? Ini perbincangan panjang. Ya, solat rakaatain, maka Nabi akan qasar. Riwayat Imam Muslim. Ya, di situ hadis ni sahih, tidak ada masalah, tapi maksud mile, ya, mailan, amyal dengan farasih itu berapa? Jarak untuk mengqasar salat yang ni sejauh lebih kurang 5 km, pendek sangat tuan-tuan. Ya, dan tempat kediaman orang. Tapi dari tempat kediaman. Nampak? Ya, itu dia punya fokus. Dari. Jadi dia tak menjawab soalan ni. Ya, dari tempat kediaman orang yang musafir itu, perjalanan yang jauh, ya. Jadi secara umum kita nak macam Haji Mak Syah, dia duduk di Bukit Jelutong, ya. Dekat mana kalau dia pergi ke utara, dekat mana dia boleh mula berhenti R&R untuk solat? Kat mana tuan-tuan? Haji Mak Syah daripada Bukit Jelutong, dia bayar tol di tol Bukit Jelutong, ya. Kalau dia nak bayar tol di Bukit Jelutong lah, ya, kenalah kalau masuk highway Gatri kena bayar Bukit Jelutong lah, tak ada pilihan lah. Melainkan dia ikut jalan apa ni, apa kita panggil, ya, Monteres lah, ya, ikut dalam, ya, ikut Johawaki. Dia nak elakkan tol, lepas tu baru dia masuk dekat Bukit Subang, dia masuk Gatri, ya. Dekat mana dia boleh, ya, Haji Mak Syah, Elmina punya R&R itu masih Bukit Jelutong ke bukan? Itu bukan, itu Shah Alam. Ya betul lah, Shah Alam, Bukit Jelutong, Shah Alam. Ya, we are talking about Korea. Bukit Jelutong tu sampai mana Bukit Jelutong tu? Sampai mana? Area Bukit Jelutong tu sampai mana? Kalau dah Elmina dah luar Bukit Jelutong. Elmina luar Bukit Jelutong, ya. Denai Alam tu Bukit Jelutong ke bukan? Masih Korea sama tu tak? Memanglah Denai Alam is Denai Alam lah kan. Tapi dia part of Bukit Jelutong ke atau macam mana? Tidak, bukan. Bukan, ya. Tapi dekat Denai Alam tak ada R&R. Ya. Jadi R&R yang paling dekat adalah di Elmina. Ya. Elmina tu jarak ada tak 5 km daripada rumah Haji Mak Syah? Elmina punya R&R, ya. 5 km, less than that, ataupun macam mana? Roughly Haji Mak Syah. Lebih dari 5 km. More than that. So tak ada hal lah. Boleh, ya. So maknanya Haji Mak Syah sekarang dia nak pergi Ipoh.
Ya, dia nak pergi Ipoh. Jadi bila dia nak pergi Ipoh, dia akan ambil highway Gatri. Ya. Dan dia kena solat qasar, qasar dan jamak katalah ya. Dia nak qasar, dia nak jamak takdim. Afdal jamak takhir, tapi dia punya function dekat sana, dia punya event tu ialah apa kita panggil ya, sebelum asar ya, dalam pukul 4 kita kata, pukul 4 belum masuk asar. Kalau dia tak tahu pukul berapa event tu habis. Jadi dia nak jamak takdim. Jadi the nearest RNR yang dia akan jumpa adalah Elmina punya Elmina punya RNR. Ya. Jadi dia berhenti dekat Elmina tu untuk solat jamak takdim, Zuhur dikosarkan dan dijamak dengan asar. Boleh tak? Jawapannya boleh lah, sebab dia lebih daripada 5 km. Kalau ikut perbincangan dia ni lah. Ya. Maknanya dia tak boleh jamak qasar di apa kita panggil ya, di RNR Bukit Jelutong, tak boleh. Ya, lagi pula RNR Bukit Jelutong dia ada side, dia punya RNR dia kan sebelah kanan kan. Bukit Jelutong sebelah kiri sini ya, kalau dia datang Bukit Jelutong lah. Ya, sebab apa ni, RNR Bukit Jelutong menghala ke selatan. Jadi RNR mana yang menghala ke utara? RNR Elmina. Ya, so boleh, tapi di luar. Okey. Kalau ya. So maknanya kita bukannya kena sampai dekat yang 2 marhalah tu ke Ustaz, baru boleh jamak dan kasar. Maknanya as soon as we are 5 kilometers out of our karya, we can start the jamak and kasar, is it? Even though we are going to a place yang more than 2 marhalah tu. Betul. Ya, betul. Is that like that? Oh. Yes. So maknanya dia apa kita panggil, tak perlu. Ada setengah orang dia tunggu sampai 81 km baru dia tak perlu. Ya. So macam tu ya. Sebab contoh kita kata Bukit Jelutong sampai Subang Airport berapa kilometer tuan-tuan? Bukit Jelutong, let's say Bukit Jelutong sampai Subang Airport berapa kilometer roughly lah? About 15 kilometers. 15. 50 kilometer. Kalau 50 kilometer 15. 15. Okey. Airport apa ni, KLIA berapa? KLIA. KLIA 60. Berapa? 40 tu 50. Ya, 45 kilometers. 45 kilometers. Kalau macam tu tak boleh, kalau kita pakai yang macam tadi yang tuan-tuan faham, tak boleh lah jamak, tak boleh jamak qasar lagi sebab belum 2 marhalah. Nampak tak? Ada boleh faham tak? Sebab kalau kita kata dia mesti 81 km baru boleh jamak qasar. So bila tuan-tuan sampai di KLIA Airport, tak bolehlah jamak qasar lagi sebab tak cukup 81 km. Tapi so basically Ustaz, we must have the destination in mind lah. So kita pergi airport sebab kita nak pergi London kan. Jadi kita boleh lah buat. Tapi kalau kita setakat nak pergi Seremban, tak boleh lah macam tu. Tuan-tuan tak faham maksud Ustaz. You are missing my point. You can do it as long as you are out of your place. Ustaz is saying that. Correct. But when I ask Nanti satu-satu. Ya. Kak Suharti satu-satu. Bila saya tanya soalan tadi, maksudnya misal kita nak pergi Port Dickson kan Ustaz. Kita nak pergi Port Dickson. Jadi kita tahu that Port Dickson tu boleh jamak dah boleh kasar dah. Lebih daripada 81. More than 81. Correct. So maknanya it means I just want to betulkan my mindset lah. Because Seremban, Port Dickson tu is the first place lah, let's say from Bukit Jelutong that we can do kasar sebenarnya. Kalau ikut distance lah kan. Jadi I always thought that we can only do it when we reach Port Dickson lah. But if you are going to JB for example, I know it is memang more than 2 marhalah. Then I can stop already in the RNR, let's say going south, RNR Seremban tu ataupun KLIA tu Dengkil dah boleh solat dah kan maksudnya if I'm going to JB. But if I'm going to Port Dickson, I will wait until I reach Port Dickson. I mean that's my understanding lah. Yes.
So tolong betulkan apa ni kita punya understanding. Tak apa, Kak Suhati dia dah faham. Ya. Jadi tak mesti 81 km perjalanan tu, okey perjalanan kita let's say 200 km. Tapi kita tunggu sampai 81 km baru kita nak berhenti dan jamak qasar. Dah. As long as kita dah keluar daripada Korea. Macam tadi Haji Mat Syah, dia nak pergi Ipoh. Ipoh lebih pada 81 km. Ya, lebih pada 150 km. Ya. Tetapi boleh tak dia jamak dan qasar, jamak takdim, ya? Pada waktu dia sampai di Elmina RNR, boleh. Elmina RNR daripada Bukit Jelutong, rumah Haji Mat Syah ni, sekitar berapa mungkin 7 km macam tu, 6-7 km. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab Elmina punya RNR tu dah berada di luar Bukit Jelutong punya Korea. Ya, tu cerita dia. Elmina tu dah bukan Shah Alam lah. Shah Alam lagi ke? Masih Shah Alam ke Elmina tu? Tuan-tuan? Masih. Ustaz, Alam, boleh ya? Ustaz, boleh saya confirm kan? There's two requirement lah. Destination must be more than 81 km. Then the first point to semayang jamak qasar ni 5 km from our base, from our home. Betul Ustaz? Not necessarily 5 km. As long After as you are outside. As long as you are outside your Korea. At least 5 km outside Korea. Ya. Itulah mana roughly lah. Ini roughly saja sebab tak ada sebut dalam hadis pun. Okay, yeah. Destination must be more than 81 km lah. Betul. Okay, yes. Thank you. Yes, welcome. Okey tuan-tuan, ya. Di sini disebut 3, ya. Perbincangan dia 1 mile tu, this is not mile makna batu, bukan, ya. Di sinilah para ulama bincang, sebab itu isu jamak qasar ni banyak perbincangan dia. Ya, ada yang kata 1 mile tu 27 km, ada yang kata 30. Jadi tak apa, tak ada masalah, ya. Sebab tu para ulama dah buat satu keputusan, hadis-hadis yang cerita tentang jarak ni memang ada isu. Ya, memang ada isu. Sebab tu dalam fiqh Syafi'i, buku yang selalu saya sebut fiqh manhaji, ya, kitab fiqh manhaji ni ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bura. Beliau adalah pensyarah, ya, bagi bekas Menteri Agama Dr. Zulkifli Al-Bakri. Ya, buku dia tu memang diguna di Azhar, di Jordan, di UM, di UIA, banyak guna. Ya, fiqh manhaji nama dia. Ada terjemahan bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh dapatkan. Ya, Ustaz pun pernah share, nanti kita share lagi lah. Ya. Jadi dia punya ceritanya ialah apa? Ya, ialah Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya, terjemah buku tu, tuan-tuan boleh baca. Minimum jarak untuk qasar ialah 81 km. 81 km tu adalah 2 marhalah. Itu istilah yang biasa kita dengar lah. Sebab satu marhalah adalah 40.5 km. According to that book, ya. Kalau 2 marhalah is 81 km. Ya, jadi minimum mesti minimum mesti 81 km baru boleh qasar solat. Baru boleh qasar. Less than that tak boleh qasar lah. Dianggap belum musafir. Ya. Perbincangan tentang musafir ni ada banyak pandangan, ya, tapi itu kita ambil satu benchmark aja. Sebab kena ada benchmark, ya, sebab para ulama silam ketika mereka buat RNR, ya, RNR ni antaranya ialah jalan sutera lah, ya, Silk Road tu. Dia punya karavanserai dia. Tu tuan-tuan kena baca cerita Silk Road tu lah, ya. Jadi jalan sutera itu, kalau kita tengok kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah pergi Turki, setiap karavanserai itu RNR tu dia 80 km. More or less 81 km, ya, ataupun 80 km. Tuan-tuan boleh cek, ya. Di Uzbek, ya, di China dan sebagainya. Memang para ulama buat RNR tu, ya, yang membolehkan seseorang itu mengqasar solat. Dia boleh berhenti, dia boleh tidur di situ berehat. Dia boleh bagi makan binatang dia boleh rehatkan tubuh dia, ya. Dia boleh macam-macam. Dan jarak kebiasaannya adalah 80-81 km tu juga. Sebab itulah para ulama, ya, ketika buat tempat-tempat tersebut, apa kita panggil, ya, mereka tanya kepada para ulama. Para ulama yang buat calculation, ya, lebih kurang roughly adalah 2 marhalah 80 km. Itulah kalau Ustaz boleh tambah maklumat. Ustaz. Okey, tuan-tuan, ya. Ya. Sorry Ustaz, nak tanya, kalau untuk konon daripada JB kita nak balik rumah lah kan. So untuk jamak qasar tu juga, dia 81 km keluar daripada untuk perjalanan balik tu ke, ataupun
dia apply yang sama masa kita pergi luar daripada Korea dalam 5 km macam tu. Masa nak balik. Dia masalah. Sebab JB tu bukan kita punya rumah. Ya, bukan Korea kita. Ya. Jadi tak ada masalah. Keluar tu tak ada masalah. Ya. Even kita boleh jamak siap-siap di JB. Ya, kata kita duduk di hotel JB kan. Kita boleh berjamak siap-siap lah. Sebab dia bukan rumah kita. Bukan rumah kita. Dia transit place saja. Okay. Thank you Ustaz. Ya. Ada lain silakan sebelum kita tamat. Ya, kita berhenti pada hadis ni. Nanti Ustaz ada sambung sikit lah tentang hadis ni. Tapi for the time being, ya, untuk malam ni cukup kat situ lah. Melainkan tuan-tuan ada soalan, Ustaz jawab dulu. Ustaz, ada soalan. Sebelum kita tiba rumah, adakah maksudnya 5 km sebelum kita tiba rumah, kita masih boleh jamak kasar? Betul. Maknanya as long as di luar Korea. Nak jamak kasar tu mesti luar Korea masa perjalanan pergi dan luar Korea masa perjalanan balik. So di luar Korea tak semesti 5 km lah Ustaz? Less pun boleh? Tak mesti ya. Tak mesti ya. Ya. Ya, tapi macam tadilah kan. Kalau keluar tadi, ya tuan-tuan daripada Bukit Jelutong, jamak qasar di RNR Elmina, masa balik pun boleh tak? Jamak qasar di Elmina, boleh? Tak ada masalah lah. Bagi orang yang di Bukit Jelutong lah. Tapi kalau rumah dia sebelah RNR Elmina tu, ya, tu tak boleh lah. Pasal tu dah Korea dia. Jadi dia kena berhentilah di Rawang ke di mana-mana lah sebelum tu, macam tu lah. Ya. Okey, ada lain? Ustaz, sorry, nak minta ni lah clear picture on ni kawasan Karya ni. Macam Shah Alam is considered one Karya ataupun section tu, because Bukit Jelutong is U8. Elmina is not U8, is already U10 ke apa ke. So maknanya kita ikut section lah, bukan kira Karya Shah Alam kan? Ya, betul. Sebab Shah Alam tu besar. So macam saya duduk U9, tapi saya Bukit Jelutong is U8. Jadi saya boleh sampai ke Bukit Jelutong dah boleh. Sebenarnya pihak berkuasa lah yang menentukan, bukan Ustaz. Ya? Pihak berkuasa. Kan? Sebab Korea lain-lain. Ya? Jadi biasanya Korea ni ditentukan oleh kewujudan masjid ataupun surau di situ. Ya? Jadi kalau ada surau lain, ya, sebab kadang-kadang surau sebelah-sebelah. Contoh saya kata di Subang, bukan Subang Bestari, sebelah ni di Saujana Utama. Ya, Saujana Utama. Dia Saujana 1, Saujana 2, Saujana 3, ya. Itu kira Saujana lagi. Walaupun dia ada 2 masjid yang berbeza, tapi orang daripada Saujana 1 dia nak keluar. Bila dia sampai Saujana 3, boleh tak dia? Tak boleh, sebab itu masih lagi considered Saujana. Masih lagi, ya. Walaupun dia ada Saujana 1, 2, 3. Sebab tu dekat-dekat. Dan bawah tu ada surau yang banyak. Jadi sebenarnya pihak berkuasa lah. Dan majlis agama lah yang menentukan. Ya, sebab tu kita pakai logik tadi lah, ya. Sebab Denai Alam tu bukan lagi Bukit Jelutong. Of course Elmina bukan Bukit Jelutong, ya. Tu confirm lah. Jadi oleh kerana tu, ya, Ustaz tak pasti. U8, U9, U10 ni dia pembahagian dia berdasar pada apa? Kalau tuan-tuan boleh terangkan pada Ustaz mungkin lebih senang. Dia berdasar pada apa tu? Itu section Ustaz, section 1, section 2, section 3 ya. U1, U2, U3 section Ustaz. Ni nak bagi-bagikan. Ya betul lah, tapi atas dasar apa pembahagian tu? Macam mana kita nak buat bordering tu macam mana? Itu poster Ustaz. Ya tu. Postal. Itu lebih pada postal. Itu lebih pada postal. Bukan ditentukan oleh pihak berkuasa masjid lah maknanya. Bukan that one is susah macam tu, ya. Susah. Jadi kalau dekat-dekat situ tak payahlah, ya. Macam tadi sebab Elmina tu memang for sure dia keluar daripada Bukit Jelutong. Okeylah. Ya, itu okey, tak ada masalah. Sebab tu 5 km ni hanya benchmark saja. Ya, bukan maknanya exactly mesti 5 km bukan, ya. Dia bukan ikut mukim Ustaz, mukim. Sebenarnya mukim kan ataupun sebab Shah Alam satu area besar. Jadi mana sini kan macam Bukit Jelutong ataupun Elmina tu kira macam mukim lah. Yalah. Tapi macam tadilah pembahagian dia tu macam mana? Dia mesti ada logik untuk pembahagian tu, ya. Yang tu Ustaz tak tahu, secara detail Ustaz tak tahu.
Ya, tapi yang pasti macam tadilah, ya. Okey, sebagai contoh saya nak sebut, ya. Rumah Ustaz ni, ya, di Kuang. Ya, dan Kuang ni ialah dia punya distrik dia Rawang. Ya. Tapi kalau Ustaz sampai di Simpang 4, tuan-tuan datang rumah Ustaz tu, Simpang 4 tu yang ada balai polis tu, itu dah bukan Kuang. Ya, itu apa kita panggil, ya, itu dah Sungai Buloh. Sedangkan dia dekat-dekat je. Ya, jadi kita satu langkah saja dah masuk Sungai Buloh. Dia lain lain distrik dia. Ya, sebab tu susah sebenarnya, ya. Sebab tu 5 km ni sebagai satu benchmark saja. Jadi maknanya kalau ustaz di Kuang, ya, ustaz berhenti di Masjid Sungai Buloh, boleh tak? Ya, sebab Masjid Sungai Buloh tu dah tentulah lebih 5 km daripada rumah ustaz. Dan dia bukan lagi Rawang, dia sudah Sungai Buloh. Boleh tak jamak dan qasar? Ya, dalam perjalanan balik lah kita kata, keluar ni mungkin kita cari RNR kan. Balik katalah, ya, nak berhenti RNR dengan penuh. Nak berhenti RNR Sungai Buloh katalah penuh, ya, hujan lebat tak boleh nak berhenti apa semua. Masjid yang lebih senang. Jadi macam itulah. Benda-benda ni untuk membantu kita memudahkan urusan kita. Tapi still masih kena di luar Korea kita. Ya, of course Sungai Buloh Korea yang berbeza dengan kampung ustaz walaupun jaraknya dekat je. Macam itulah tuan-tuan. Benda ni memang dia tak boleh exactly, ya, kita buat roughly saja. Ya, macam itulah cerita dia. Boleh kan tuan-tuan? Maknanya Ustaz, kalau Taman Tun sebelum saya tiba rumah, saya solat dekat Bandar Utama atau Mujahidin, Damansara Utama. Lain Korea tu kan? Dia betul lah sebab Taman Tun lain. Ya, sebab Taman Tun ya dengan Damansara Utama lain, ya. That Shah Alam kan Ustaz, every section ada surau kan Ustaz? Every section ada surau. So, okay, my real case is that bus kan Ustaz, masa kita balik naik bus kan. Masa asar, masa Zohor tu dia tak tahu bus tu tak berhenti. Jadi bus tu berhenti kat stesen. So rumah kita dekat section 3 misalkan. So daripada bus station tu is Shah Alam already, you know. So we pray in Shah Alam section 13 for example to section 8. It is more than 5 kilometers tetapi dia is Shah Alam. Shah Alam. Betul lah saya kata. Jadi sebab itu ya pihak berkuasa agama lah yang kena menentukan. Dialah ya sebab bukan peribadi kita. Ya, pihak berkuasa agama lah yang kena menentukan, bagi tahu kalau nak keluar musafir sampai sini dah boleh. Ini pihak berkuasa lah yang menentukan, bukan kita ya. Ustaz boleh bagi cadangan lah ya. Tapi yang tu pihak berkuasa agama yang menentukan. Jadi tuan-tuan kena tanyalah pihak berkuasa agama, kau lah Jaiz ke Maiz. Dia lagi tahulah ya sebab kita duduk di Selangor. Itu cerita dia ya. Macam kita kata Masjid Mujahidin tadi kan. Mujahidin Damansara Utama tu itu Selangor ke KL? Kat mana? Damansara Utama Selangor. Selangor, Taman Tun wilayah. KL. Ya. Nampak? Di situ lagilah dekat-dekat tapi satu Selangor satu wilayah. Ya, dekat. Jadi kalau hari Jumaat Bandar Utama pun dekat Ustaz. Tapi masih boleh lah kan sebab different Korea. Sebab dia di luar Korea. Dan dia ada masjid Korea dia. Tapi less than 5 km Ustaz. Ya, it's less than 5 km. Itu benchmark je. Itu benchmark. Kalau was-was jangan buat lah. Saya rasa. Betul. Sebab itu Ustaz lebih suka kalau tuan-tuan jamak qasar tu di RNR saja. RNR tu lebih selamat. RNR Sungai Buloh lah kalau balik dari lebih selamat. Lebih senang lah ya. Tak payahlah. Sebab RNR ni lagi mudah sebab tandas dia dekat ya. Facilities dia lagi untuk sembahyang lelaki perempuan semua sebagainya. Lagi mudah bagi Ustaz ya. Lagi mudah lah ya. Itu dia punya cerita dia. Okey tuan-tuan ya. Ya. Kalau naik bas je Ustaz, masalah. Naik bas memang masalah. Itu belum cerita bas tu lalu Korea kita balik. Itulah. Betul Ustaz. Macam mana saya yalah betul-betul. Panjanglah cerita dia. Tuan-tuan kena sediakan soalan untuk akan datang. Ustaz bagi satu contoh je. Budak UPM. Budak UPM dia nak balik ke utara. Jadi dia ambil bas daripada Kajang. Let's say ambil daripada Kajang. Dia kena pergi Kajang. Naik bas daripada Kajang.
Dan bila dia naik bas pada Kajang, dia akan masuk highway balik dan lalu depan UPM balik. Depan UPM, sebab UPM tu tepi highway. Tepi highway. Dia nampak dia punya apa kita panggil kolej kediaman dia tu sebelah tu je. Dia boleh lambai kawan dia balik. Tapi dia sudah jamak Qasar di Kajang. Dan bas tu masuk balik dekat area UPM. Macam mana tu? Ya, tu isu-isu tu memang banyak. Ya, nak buat macam mana kan? Sebab dia naik bas, dia kena ikut bas. Ya. Tapi dia kata tadi, kalau saya tak jamak Qasar di Kajang, di stesen bas Kajang, ya, nanti bas dia akan berhenti, dia tak berhenti di RNR. Bas ekspres tak berhenti di RNR. Dia akan berhenti di petrol station. Petrol station dia berhenti sekejap dan tak sempat untuk sembahyang. Macam mana tu? Ya, boleh tak dia jamak Qasar di stesen Kajang atau macam mana? Ya, itu jawapannya pada episod yang akan datang lah, tuan-tuan. Cukuplah, ya, 11 lebih dah. Tuan-tuan nak berehat, ya. Untuk kita panggil untuk aktiviti lain. Cukuplah, ya. Jadi sekadar itulah Haji Mat Shah, kita berhenti di sini pada malam ni, ya. Interesting discussion, of course, tuan-tuan. Musafir ni benda yang kita semua lalui selalu. Musafir ni tak mesti pergi overseas, tuan-tuan. Ya, tak perlu jauh-jauh Europe, Australia, New Zealand, tak perlu, tuan-tuan. Ya, dekat-dekat tempat kita saja. As long as lebih 81 km tu dah musafir lah. Ya. Okey, sekadar tu terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Apa ni? Tadi tengok macam Kak Rohiza ada ke tadi? Ada tadi? Ada. Kak Rohiza dah ni ke? Dah sihat ke? Saya okey, sihat. Anak saya yang masuk MAEPS. Oh, di MAEPS ya. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan dipermudahkan urusan keluarga Kak Rohiza. Ya, dan sihat balik, boleh join perbincangan kita lah. Sekadar tu, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Haji Mat Shah, Haji Nazri. Ya. Okey. Tajuk kita tukar ya, bukan tajuk azan ya. Tajuk okey, dah tukar tajuk ya. Tukar tajuk kepada solat musafir dan orang sakit. Masa okay, recording nanti, masa dia punya penamaan tu ya. Okey, terima kasih Haji Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nombor berapa tadi tu Ustaz? Ustaz punya hadis tu nombor berapa Ustaz? Nombor dia, nombor. Permulaan ialah pada permulaan hadis 452 berakhir pada 457. 452 sampai 457. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama. Waalaikumsalam. Betul lah. Thank you Nazrin. Thank you Haji Nazrin. Assalamualaikum. Jazakallah khairan. Sama-sama. Masih semua hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nazrin. Sama. Terima kasih Basha. Syah. Hai, jom kena tarik. Assalamualaikum. Boleh. Tapi kedai tutup pukul 10 lah. 12 lah sekarang. 12 ke? Ambil betul aku kena tangkap polis nanti. Tangkap musafir lah. Pasar lah. Rumah ada pokok mangga, aku tak ada pokok mangga. Okay, good night. Wow, Captain dah potong rambut dah. Alhamdulillah. Kena buat appointment lah. Seorang je dalam kedai tu. Takut saya. Seorang je. Wow. Okey lah. Good night semua. Assalamualaikum. Very interesting tonight. Very interesting. Right. Okay. Maaf sebatin.